Empat perkara bengkok dalam dunia ni. Pertama, sungai. Yang kedua, akar kayu. Yang ketiga, perempuan. Yang keempat, politik. Yang politik tu saya tak ulas lah. Yang ketiga tu, wanita bengkok. Mana dia yang lurus? Lurus ke? Abang bagilah cadangan. Kat mana kita nak makan malam ni? Kau jangan jawab. Kalau kau jawab, kau akan kecewa. Abang cadang tom yum. Sik tom yum. Kau suruh aku cadang. Bila tak cadang dia marah. Bila cadang pun dia marah. So baik tak payah cadang. Kan? Tapi itulah dia orang perempuan. Kena sabar. Kena sabar banyak-banyak. Orang perempuan pula memang hobi dia di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Dia cakap je. Kat pejabat nampaknya macam dia pendiam kan. Kat pejabat. Okey. Macam tu je. Dekat rumah. Pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Rambut kembang. Pakai baju binatang. Cari habitat. Baju kelawar Ustaz ya? Baju kelawar. Baju binatang tu baju kelawar lah tu. Jadi apa? يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Marhaban Surau Ibn Sina. Hadirin dipersilakan duduk. Cuba. Saya mulakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua warga Hospital Chancellor Tuanku Mukhris? Tak semangat lah. Bagi semangat sikit dekat Ustaz ni. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, semangat sikit kan Ustaz kan? Alhamdulillah. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Ustaz Samsul Amri Ismail yang sudi hadir pada majlis pada pagi ini. Ramai dah tunggu kat sini Ustaz. Ada yang dengar kata dah 2-3 hari tunggu kat sini. Nak semata-mata nak kata nak berselfie dengan Ustaz. Ada yang tunggu dekat pintu tadi, berebut-rebut dekat pintu tu nak selfie dengan Ustaz. Sekali-kali masuk tengok ingatkan dalam TV nampak rendah, rupanya tinggi.
dah terpaksa pasang pemegang dan sebagainya. Saya perkenalkan dahulu, nama saya Zakaria bin Amnan daripada Pejabat Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Saya merakamkan selamat datang dan salam daripada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Razman Jarmin, Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis yang tak dapat bersama-sama pada hari ini kerana beliau bercuti. InsyaAllah akan mengerjakan haji dalam masa terdekat ni, dapat jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya perkenalkan di bahagian hadapan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hanita Osman, Timbalan Pengarah Farmasi Diagnostik, Farmasi dan Sokongan, dan di sebelah kiri beliau berbaju biru Puan Wan Umi Puan Muar Yusof, dan Ketua Jabatan Kewangan, dan di sebelahnya berbaju uniform jururawat adalah Puan Masrifah Zakaria, Ketua Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan. Dan yang bersama-sama dengan kita hari ini terdiri daripada warga kerja Jabatan Pengurusan Kejururawatan. Boleh kata hey tak? Oh, tak semangat. Okey, sekali lagi boleh kata hey tak? Ramai, itu yang paling ramai. Saya mengeri juga dengar. Dan juga kaki tangan daripada warga kerja yang lain. Juga kalau kita lihat di atas tu ada juga peminat-peminat kita. Boleh kata yang itu semua kita bayar bulan Ustaz. Bayar bulan. Dia dapat gaji, saya bayarlah dulu, ambil seorang separuh dulu. Sebab nak harapkan yang genuine tu memang susah Ustaz. Okey. Untuk makluman, Ustaz Samsul Amri bin Ismail dilahirkan di Jempol, Negeri Sembilan pada 3 Ogos 1977. Nampak muda lagi kan, segak lagi orangnya. Mendapat pendidikan awal dalam Diploma Pentadbiran Awam daripada UiTM dan juga ijazah sarjana muda dalam bidang undang-undang juga daripada UiTM. Dan kenapa, saya pun kadang-kadang saya tertanya kenapa nama jadi Samsul Debat kan. Jadi saya pun agak lah, tak tahu lah betul ataupun tidak, tapi saya agak. Beliau merupakan Johan dalam pelbagai pertandingan debat sebelum ini. Kalau kita sebut pertandingan debat memang penuh. Betul tak Ustaz Memang penuh. Juara ni, juara debat, juara dan sebagainya lah. Tapi itu mungkin Ustaz boleh komen sedikit nanti. Dan pada masa ini beliau merupakan antara penceramah yang paling laris di Malaysia. Boleh katakan pagi ceramah, petang ceramah, malam ceramah. Kan? Sampaikan ada masanya Ustaz cakap, saya tengok dalam ceramah Ustaz, kata abang ni hari-hari ceramah. Itu rumah dia cakap. Kan? Betul kan Ustaz? Aku nak cakap apa lagi ni? Alah. Bagilah saya chance sikit. Okey. Dan kita amat berbesar hati hari ini Ustaz dapat bersama-sama dengan kita dengan tajuk yang paling istimewa, iaitu erti sebuah pengorbanan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kalau next time ada tajuk-tajuk yang lain, kita boleh jemput lagi Ustaz. Untuk makluman, tidak ada cah yang mahal lah. Orang kata Alhamdulillah. Ada setengah tu orang kata satu penceramah kita kena ada nilai yang berapa. Yang ini Alhamdulillah, kita doakan agar Ustaz diberikan kesihatan, kekuatan dan juga pengorbanan yang lebih untuk memberikan ceramah di tempat lain, termasuk dalam ceramah yang berkaitan dengan kesesuaian penyusuan susu ibu, insya-Allah. Itu antara bidang kepakaran dia juga tu. Kalau nak tanya kelebihan penyusuan susu ibu. Tanpa melengahkan masa, anda semua dah bersedia dah? Okey, saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Samsul Amri Ismail untuk meneruskan ceramah kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Saudara Zakaria selaku pengerusi acara pada pagi ini. Saya ingat bila dia duduk macam tu, dia jadi moderator. Ni kau cakap si kau cakap kau lopeh kat aku. Ada dia tanya okey. Gitu juga yang berusaha Profesor Madya Dr. Hanita Osman selaku wakil kepada pengarah Hospital Chancellor Tunku Mukhris yang juga merupakan pengarah bahagian diagnostik, farmasi dan sokongan. Payah betul kau nak nolong aku kan? Ada sebelah. Lepas tu Puan Umi kata ni. Puan daripada bahagian kewangan kan, pengarah Ketua Jabatan Kewangan dan begitu juga Puan Masrifah, ketua untuk segala jururawat lah, agaknya macam tu lah kan. Dan seterusnya pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan, dan begitu juga yang mendapat tiket tambahan. Kan. Kau jangan excited sangat, kau jatuhkan bendera-bendera tu je. Kan. Lain kali datang awal ya. Datang awal. Kau itulah berdiri kan, tengok beratas lain kan. Beratas lain, tengok depan lain kan. Daripada belakang tadi sebenarnya sebaik-baiknya ada rostrum, sebaik-baiknya, sebab kesian orang belakang tu. Kalau ada rostrum tak? Kalau ada rostrum, ambil rostrum kan. Kan, betul tak kan? Saya punya pandangan lah kan. Tapi biasanya bila saya cadangkan tu dia setuju. Kan? Ustaz nanti dalam tempoh ni saya boleh tanyakan soalan. Tak apa, boleh. Okay. Boleh. Jadi bila hari ni kan, kalau kita tengok apa yang diberitahu oleh ni, yalah, betul lah tu. Yang dia explain pasal saya tu ada. Tapi kita jangan percaya semua yang ditulis dalam media sosial. Contoh tarikh lahir kadang-kadang tak betul. Jangan sebut pasal tarikh lahir, sensitif. Kan? Dan begitu juga memang berkebetulan saya terlibat aktif dengan debat dan pidato dulu. Saya salah seorang penebat Malaysia lah. Dan merupakan dalam debat diraja tu adalah ranking tiap-tiap tahun tu top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2001, 2002. Tapi bukan itu sebabnya saya dipanggil Syamsul Debat. Saya lepas pada habis belajar, saya bekerja sebagai timbalan pengarah. Kemudian lepas 4 tahun saya naik jadi pengarah undang-undang dan penguatkuasaan, legal advisor. Dan pada ketika itu saya dah mula berceramah. Tapi bila saya berceramah, saya tak nak pakai nama jawatan hakiki saya di pejabat. Sebab saya tak nak orang call pejabat nak panggil saya ceramah. Konflik. Benda tu peribadi. Jadi apa yang saya buat, saya bila setiap kali saya ceramah di luar, termasuklah waktu saya datang ke SUKM ni. Saya baru tahu punya, nanti kata tadi kalau dapat tajuk yang sesuai nanti kita akan panggil lagi. Maknanya dah kau dah lama tak panggil sebab tak ada tajuk lah kot. Tu yang baru panggil balik tu, erti sebuah pengorbanan. Dia baru terfikir tu tajuk dia kan. Tak apalah. Jadi bila saya ceramah di luar, saya pakai nama NGO saya, iaitu Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Saya pakai nama tu. Jadi salah satu penganjur yang panggil saya masa tu di Surau Puncak Setiawangsa. Puncak Setiawangsa ni rumah orang memang mewah-mewah lah. AJK Surau dia tak ada betul. Tengok Tan Sri Tun, Datuk Sri, Tan Sri kan. Lepas tu memang semua tak ada lah, Encik memang tak ada lah situ. Kan memang orang hebat-hebat lah duduk sana. Orang pakar-pakar tinggi semua. Jadi saya ceramah di sana, penganjur tu Datuk Haji Ismail ni dia dah terlupa nama saya. Samsul apa tak nama budak tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Tu dia tulis penceramah malam ini Syamsul Debat, itu mula dia. Dan kebetulan yang dengan ceramah malam tu salah seorangnya adalah CEO TV Al-Hijrah, Datuk Haji Izlan bin Basar, dan dia mati-mati menyangkakan nama saya memang Samsul Al-Debati.
Melekat terus nama tu sampailah ke hari ni. Itu sebab dia. Dan dari si debat pidato memang dah biasalah. Kalau sekarang pun suruh mengajar pengucapan awam. Itu sebab jadual Samsul debat ni sibuk sebab dia tak kira tajuk. Stres. Semalam pengurusan stres di Johor. Kan malam tadi tajuk tentang mengamarahkan masjid. Pagi ni erti sebuah pengorbanan. Petangan kat Lembaga Asia Dalam Negeri PJ. Malam ni Shah Alam. Macam itulah jadual hari-hari. Jadual dan tajuk ni. Itu sebab teknikal. Apa yang kita perlu buat bila bercakap memula. Salutasi macam mana. Apa patut kita cakap. Tajuk macam mana. Huraian macam mana. So teknikal tu dalam kepala saya. Bila saya mengajar debat dan pidato, dah ada dalam kepala. Tak perlu nak tengok balik. Tak perlu. Saya tahu dah dalam kepala saya. Apa hujah nak bawa. Kalau tajuk ni macam mana nak cakap. Ni tajuk ni macam tu lah. Jadi hari ni tajuk yang telah dipilih adalah erti sebuah pengorbanan. Kan? Yang mana pengorbanan ni bermula dengan perkataan akar dia, perkataan asas dia iaitu korban. Kan? Berkorban. Piramli pun berkorban apa sahaja, kan nyanyi lagu tu. Yang mana berkorban ini membawa maksud menawarkan sesuatu sebagai korban ataupun menanggung penderitaan untuk keselamatan atau untuk perkara lebih baik. Itu juga disebut sebagai berkorban. Dan begitu juga satu lagi disebut sebagai dengan korban. Korban tu makna menjadi mangsa. Contohnya kemalangan jalan raya. Berapa orang yang terkorban. Dia bukan niat berkorban. Dia terkorban. Tak sengaja terkorban. Jadi makna ada tiga keadaan. Pertama, menawarkan sesuatu. Tak apalah, biarlah aku berkorban hari ni. Dah semua orang tak boleh datang, biarlah aku datang sebagai wakil pengarah. Contoh Persemadian ni contoh aje. Contoh jadi nak bagi faham. Kan, siapa nak wakil pengarah hari ni agaknya kan? Sebaik ada seorang yang boleh willing kan. Macam tu. Ataupun dia berkorban. Tak apalah kalau dah semua orang tak nak jaga adik, biar saya je lah jaga adik. Seorang kakak ambil inisiatif untuk berkorban. Kan? Jadi macam tu jugalah. Pernah sekali saya ceramah tu bertindan entah macam mana PA, mungkin saya sendiri pun tersilap bersetuju dengan orang macam mana. Sekali ada 2 banner naik masa yang sama, serentak program, satu di Shah Alam, satu di Melaka, pukul 9. Dua-dua nak pukul 8 malam. Semua tak nak mengalah. Pujuk, akhirnya setuju. Shah Alam buat dulu pukul 8. Tapi saya kata saya tak boleh lama. 8.45 saya kena gerak kepecut pergi ke Melaka pula. Macam tu lah. Sebab saya tengok siapa nak berkorban. So Melaka tak apalah, kita berkorban lah. Sebab lepas daripada Melaka, Samsul Debat nak kena shoot sebab pagi esok tu di Johor Bahru. So betul lah, Shah Alam pergi meletakkan Melaka, pergi Shah Alam, lepas tu pergi Johor Bahru kan. Jadi Shah Alam, Melaka, Johor Bahru. So pergilah. Dan kemudian pihak penganjur yang Melaka ni punya baiknya, dah habis tu siap telefon pula polis minta escort Samsul Debat ni biar cepat sampai ke Melaka. Alhamdulillah sampai ke Sudah polis tu tak boleh escort. Sebab bila dia pergi tu dia tak sampai, saya dah sampai dah situ laju. Sudah sampai ke Melaka dia kejar, saya tak sempat kejar. Sampai dulu. Saya pun tak tahu siapa escort siapa. Macam tu lah. Jadi itu bermaksud korban. Jadi dalam hidup kita ni memang perlukan pengorbanan. Contohnya bolehnya nak duduk rumah tak payah buat apa-apa, tapi ada perkara yang perlu kita buat. Orang perempuan tanggungjawab bukan bekerja. Orang perempuan tak perlu bekerja pun, duduk rumah je. Tanggungjawab orang perempuan 2 je, saya selalu sebut. Orang lelaki nak marah-marah 2 je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Kau sempat salin nak record nak tunjuk kat suami. 2 tu je kerja you all. Senang je. Melayan suami, melahirkan anak, itu sahaja. Selain itu, kerja suami. Kemas rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, sidai kain. Kan? Sabar. Nampak kayaknya ada sokongan tu Ustaz. Mentang-mentang ramai perempuan hari ni kan. Kita kena hati-hati sikit Ustaz, insya-Allah. Tak, yang tepuk tangan jantan pula kan. Terkeran tu.
Kemah rumah, basuh pinggan, semua sental bilik air, jaga anak, suapkan anak makan, sebenarnya tanggungjawab suami. Apa yang ada? Sebenarnya tanggungjawab suami. Tetapi yang kita kena faham, kalau lelaki faham keadaan itu, maka tak timbul soal lelaki ni marah orang perempuan. Ni kerja kau, apa sebab kau tak buat? Kan kau tak kemah rumah ni. Kan saya dah bekerja kat luar, kerja awak ni lah kat rumah ni. Salah. Dia sepatutnya cakap, makasih tau, abang sini pun tak terbuat apa yang buat ni. Tak ada orang lain lah boleh buat macam mana yang isteri abang ni buat. Ya. Itu sebab isteri saya pun saya sebut isteri syurga abang. Tu ubat dia. Ada tak suami sebut macam tu? Ada eh? Isteri syurga abang sebut. Isteri syurga abang. Alah kau tak payah nak ngomong. Nah. Yelah betul lah, kalau ada baguslah kan. Ustaz saya try Ustaz Isteri syurga abang nak payung mas. Ujung dia gitu. Cubalah dengan grup. Taruh. Cuba. Grup apa? Marhaban. Grup marhaban. Ya, nampak grup marhaban pakai baju sama, nampak murni je berselawat kan. Belum tentu lagi kau tengok. Saya baru ceramah semalam. Pasal prinsip ihsan, integriti. Ihsan ni maknanya kita akan buat baik walaupun tak ada orang memandang. Contoh, traffic light merah, ada countdown 130 saat lagi. 130 saat lagi. Pukul 12 tengah malam, tak ada satu umat pun kat situ. Ada seekor anjing kat tepi jalan tu berhati. Orang ni nak terus ke nak tunggu? Tak ada kamera pun, CCTV tak ada. Saya senang tanya perempuan, you all akan tunggu ke you akan jalan? Jalan. Okey, diam lelaki, tunggu ke jalan? Tunggu. Nampak? Beza lelaki dan perempuan, nampak? Itu saya kata kan, nampak? Macam tu lah kan. Tu dengan tahap marhaban tu. Pakai baju sama, cakap apa? Ni contoh lah. Tapi tu kan, bila lelaki tu faham pengorbanan yang dibuat oleh orang perempuan, kesenang. So datang kat pejabat pun macam tu, faham. Makna faham, jangan ingat. Itu sebab pentingnya satu perasaan disebut sebagai empathy. Empathy ni beza dengan simpati. Simpati kesian. Empathy ni rasa apa yang orang lain rasa. Ya Allah, macam mana bini aku ni? Dah lah kerja teruk, nak jaga perangai jururawat ramai pula. Aduh, contoh pemasifah contoh. Balik jaga anak lagi. Ya Allah, anak berapa orang? 3, ya Allah. Anak yang paling kecil berapa umur? Tu tak boleh buat contoh tu, besar sangat dah. Contoh balik. Ya Allah, anak lagi, masak lagi, layan suami lagi. Itu sebab pernah satu cerita, seorang suami tu dia kata, aku kalau kau jadi perempuan senang, kau tidur apa semua, kau duduk rumah. Teruk aku ni, kalau aku jadi perempuan aku bersyukur ke tu nak? Dia kata macam tu. Dia cakap macam tu dengan bini ni. Besok tu Allah makbulkan doa dia. Allah makbulkan doa dia jadi isteri dia jadi suami. Dia bangun pagi, kejut, bangun kerja. Lepas tu bangun, siapkan sarapan. Lepas tu siapkan anak, bagi anak makan. Lepas tu bagi anak makan, semua pergi sekolah, semua salam cium tangan apa semua. Lepas tu basuh pinggan, lepas tu basuh kain, lepas tu sidai kain. Dah sidai kain tu pula tu fikir, Allah nak cari sayur, pula pergi cari sayur. Tahan sayur tu terlepas pula. Allah pergi kat kedai depan tu, pergi cari jalan kaki. Allah penatnya beli sawi, beli ni apa semua. Apa benda jantan ni nak makan apa? Beli tak masak. Lepas tu tengah hari balik tu, lauk apa ni? Tahu tanya lauk yang penat masak ni. Dia tak pernah tanya pun, you okey ke, penat ke, tak pernah tanya pun. Lepas tu dia masak makan, lepas makan tu dia pergi kerja. Lepas tu kita basuh pinggan. Lepas tu seorang lagi balik, seorang mak balik seorang balik nak makan. Allahu Akbar. Anak tak adalah ramai sangat kan, dalam balik kerja tu dalam 10 orang macam tu kan. Semua makan. Lepas tu dah makan tu pula, lepas tu kena pula angkat kain dekat jemuran tadi yang dah kering tadi, ambil pula, letak pula. Kemudian dah sudah tu, lepas tu apa? Lepas tu tunggu pula petang tu suami balik nak minum terdarah lagi.
Orang tak buat apa-apa petang ni. Ada. Goreng kat pisang, goreng lah, buat gunting karipap, kuih karipap tu kebetulan frozen dah ada tu, goreng pula. Bagi makan, dah makan minum. Lepas tu dah habis minum petang tu, siap pula nak masak makan. Lauk siang tadi je. Masak lagi ikan. Ikan talapia, ikan siakap. Semualah ikan cencaru semua masak. Lepas tu dah masak segala binatang masaknya. Lepas tu dah habis sambil makan tu. Suami tengok TV, kita nak tengok TV, kita bergaduh dengan dia. Awak nak tengok cerita tu je. Orang lelaki ni katalah dia memang tak tetap berdirian. Dia memang remote tu kejap tekan ni. Geramnya orang perempuan. Orang perempuan kalau tengok cerita tu lah kerasnya takdir. Dia tengok habis. Macam tu lah. Macam tu kan. Contoh lah. Saya tengok TikTok je. Orang share dalam TikTok. Saya tak tengok. Kan? Kesian betul. Punya jahat mak mentua. Berapa episod. Tiba-tiba insaf 2 episod. Apa benda macam tu. Geram aku tengok lah. Jadi lepas tu bila dah habis tu dapat lipat kain. Dah lipat kain apa semua, susun dekat rak dia tu, tempat dia, anak-anak semua dah tidur. Apa semua kemas, basuh pinggan yang tadi sekali kan. Lepas tu sampai bilik tak settle lagi, kena layan kehendak suami. On. Layan suami. Lepas tu tengah malam tu dia doa, ya Allah kau bagilah aku jadi lelaki balik semula, ya Allah aku tak tahan, ya Allah. Malaikat jawab, minta maaf, kamu sepatutnya satu hari je jadi perempuan, tapi sebab kamu dah bersama dengan suami, dah ada benih dah, kamu kena tunggu 9 bulan. Bila dia menjerit, dia tersedar daripada mimpi dia. Cerita ni demi Allah cerita betul. Dia mimpi, dia rasa betul-betul dan dia cerita dekat saya. Lepas pada tu besok tu dia ambil cuti. Dia ambil cuti 3 hari nak tolong isteri dia kat rumah. Sebab baru dia tahu penatnya jadi perempuan. Kan. Lelaki penat juga. Tetapi lelaki tidak layak untuk tajuk ini. Lelaki tidak boleh berkorban. Yang boleh berkorban hanya perempuan. Wanita sahaja yang boleh berkorban. Lelaki tidak ada kelayakan sama sekali. Kau sebutlah apa pun, termasuk aku ni, tak layak. Dan kau akan kecewa kalau kau gunakan perkataan berkorban itu. Orang perempuan akan cakap, saya dah banyak berkorban untuk keluarga ni. Saya dah buat macam-macam. Saya ni jadi ketua pengarah diagnostik farmasi dengan contoh. Jadi contoh kan, saya buat paper, saya buat thesis, saya kerja cari duit tu bantu keluarga ni, saya buat korban segalanya bang. Contoh. Orang lelaki jangan sekali-kali kau mencelah. Habis abang ni tak berkorban ke? Abang kerja pagi apa? Dengan pakai uniform ni, jaga parking sampai sudut mat lagi apa? Contoh. Kan apa semua? Kan? Abang ni dengan berpanas lagi, dengan ini nak jaga hal banyak kerja lagi, petang pun kadang tak balik lagi, bos suruh tunggu macam-macam. Abang ni tak berkorban ke? Itu tanggungjawab. Orang lelaki itu tanggungjawab saja pada orang perempuan. Biarlah kita simpan sesama kita. Faham? Tapi itu sebabnya lelaki ni dia kena faham. Orang perempuan ni dia adalah, dari kalau ikutkan ulama terdahulu menggambarkan ibarat tulang yang bengkok. Lelaki tulang yang lurus. Kita tidak boleh meluruskan kebengkokan itu. Sebaliknya kita kena lembutkan diri kita, lenturkan diri kita, menyesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu. 4 perkara bengkok dalam dunia ni. Pertama sungai. Yang kedua akar kayu. Yang ketiga perempuan. Yang keempat politik. Yang politik tu saya tak ulas lah. Yang ketiga tu wanita bengkok. Mana dia yang lurus? Lurus ke? Abang bagilah cadangan. Kat mana kita nak makan malam ni? Kau jangan jawab. Kalau kau jawab, kau akan kecewa. Abang cadang tom yum. Sik tom yum. Kau suruh aku cadang. Bila tak cadang dia marah. Bila cadang pun dia marah. So baik tak payah cadang. Kan? Tapi itulah dia orang perempuan. Kena sabar. Kena sabar banyak-banyak. Orang perempuan pula memang hobi dia di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk.
Dia cakap je. Kad pejabat nampaknya macam dia pendiam kan. Kad pejabat. Okey. Macam tu je. Dekat rumah. Pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Rambut kembang. Pakai baju binatang. Cari habitat. Baju kelawar Ustaz ya? Baju kelawar. Baju binatang tu baju kelawar lah tu. Jadi apa-apa pun kita kena ingat. Nak berjaya dalam karier kita. Yang pertama, prosesnya panjang. Prosesnya panjang. So, kena berkorban masa. Untuk dapat title Profesor Madya Doktor, berapa tahun? Betul, pengorbanan dia. Saya dengan isteri saya bila fikir-fikir balik, dulu ambil diploma 3 tahun setengah. Lepas tu ambil pula degree. Bila sambung degree ambil law, tak ada kredit transfer. So kena ambil full daripada pre-LLB, ambil LLB sampai LLB honors semua, ambil dah 5 tahun juga. Lepas tu gatal nak kahwin kan. Tak apa yang kita kahwin. Saya dah kahwin tu. Saya nampak dah sengit kepala macam berharap tadi, saya kena beritahu lah. Saya kena beritahu lah. Saya dah kahwin. Saya dah kahwin. Jadi bila cakap dengan tak apa yang kita kahwin dulu, nanti baru kita sambung belajar. Alhamdulillah sampai sekarang tak sambung. Itu keadaan dia bukan senang. Betul. Tu saya respect lah orang yang dah bekerja dia boleh sambung. Alhamdulillah. Dan melainkan dia dalam suasana memang berlumba-lumba semua sambung belajar. Dia ada suasana tu. Jadi itulah yang berlaku. Jadi prosesnya bukan tiba-tiba. Yang duduk dalam ni bukan pekerjaan pertama dia. Ni bukan pekerjaan pertama duduk dalam ahli mahaban ni. Dapat gaji tetap ke mahaban ni? Tak ada kan? Tak. Kerja kan sebab bertugas sebagai jururawat. Sebelum jadi jururawat pernah kerja kilang mungkin. Pernah kerja restoran, pernah kerja ni, pernah kerja dengan orang. Pernah buat sale. Jual jam dengan pen pergi kat kedai-kedai makan tu. Ada yang dah buat benda-benda tu. Macam-macam kerja. Prosesnya panjang, mendewasakan kita. Dan bila kita dapat kerja ni, Allah bagi peluang kita untuk menghargai kerja kita. Itu yang kadang-kadang kita tak berkira. Tak apalah, hari ni lambat balik sikit, tak apalah. Siap telefon, bang hari ni lambat balik tau. Banyak kerja nak kena siapkan. Esok kena submit. Okey. Elok-elok, tak apa, anak-anak abang uruskan. Semua berkorban. Kan? Erti sebuah pengorbanan. Kerasnya takdir. Melur untuk Firdaus. 2. Macam tu. Tak tahu lah, saya tahu tajuk je, saya tak tengok. Jadi makna kata prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Yang kedua, kena ada komitmen. Komitmen ni juga satu bentuk pengorbanan. Nak komit tu, tiba-tiba hari Sabtu kena datang meeting. Mengeluh ni kat rumah, jangan cakap Sabtu buat meeting. Gila lah dia orang ni, tak boleh fikir kan, dia marah. Tapi datang macam buat macam mana meeting kan. Dia datang dekat pejabat, okey, dia dekat rumah tu saja nak gambar pada pasangan, kononnya dia pun tak nak datang sebenarnya. Macam tu lah. Betul tak? Macam hari ni kena ada komitmen, tinggalkan kerja datang, betul tak? So you all, ni lah hari yang paling menggembirakan you all. Pagi hari Rabu sebab datang dengan ceramah, betul tak? Ni lah momen paling menggembirakan sebab tak payah kerja kan. Minta-minta lah dia lajak sampai tengah hari kan. Lepas tu kita makan tengah hari. Dan macam tu lah kerja banyak ni. Komitmen kena datang. Tu yang senarai nama tak ada pun datang juga. Datang juga, berdiri dekat tebing-tebing atas tu. Ni contoh. Saya tak pandang ni contoh aja. Saya kata gambaran. Saya tak cakap you all. Saya kata contoh kan. Jadi makna kata berkorban, komitmen. Tak ada yang kita boleh capai kalau tak ada komitmen. Mesti komitmen. Contoh macam dia orang kan, nak selawat ni pun semua. Bukan baju je yang penting, rehearsal. Bila buat last rehearsal? Pagi tadi semalam. Nampak tak? Sebab dia takut nanti selawat dia bunyi lain-lain. Ya Nabi sallallahu, apa salah lain pula, seorang macam ni kan. Dia kena rehearsal sama-sama. Betul kan? Iya. Baju tu pun berapa kali dia pakai. Nampak baru tu, berapa kali dia pakai? Betul tak aku cakap? Cakap.
Samsul Debat ni dia perhati semua tau, perhati semua. Tudung tu nasib baik ada ni, memang 5 orang je siapa yang nak menyertai beritahu ya. Okay. Betul. Tapi kalau baju raya dah ada kan, raya tu pakai tak cakap. Kalau kampung lain pakailah kan. Kalau kampung sama, siapa suka pakai baju ni? Contohlah. Komitmen kena datang, kena bagi. Macam kita dekat rumah, komitmen pada anak. Kena bagi komitmen pada anak, keluarga ni. Komitmen pada bos. Nak jadi PA bukan senang. Jadi PA bukan senang. Siapa je kerja jadi PA? PA pada bos, PA pengarah mana? Ada? Seorang kan. Dia jadi PA, orang nak jumpa bos, jumpa dia dulu. Kadang-kadang tak jadi jumpa sebab jumpa dia. Weh, bos macam mana? Kalau kau nak minta apa-apa, kau jangan masuk hari ni. Memang tengah mood, tengah tak elok. Okey. Balik dia tak jadi, dia datang. Dia je yang tahu mood bos dia macam mana, betul tak kan? Dia tahu. Saya tahulah PA saya 2 orang dulu. Seorang India, Yogesh, yang perempuan seorang lagi tu Shima. Dia jaga dia dua. Budak-budak memang jumpa dia dulu. Kau janganlah, bos tengah mengamuk tu, jangan. Minta apa pun tak dapat hari ni. Macam tu lah. Kan? Tu dia. So, makna kata dalam hal ni komitmen kena ada. Komitmen kena ada. Sebagai anak, kan? Anak kita kepada anak kita balik rumah. Anak cakap, kita jangan buat macam kat pejabat. Kan? Tinggalkan jawatan kita kat pejabat. Kita biasa jadi bos, balik rumah anak tanya, ayah, dah buat appointment belum? Kalau belum tepi. Banyak hal ni. Jangan macam tu. Anak ni duduk. Sekali kita reject anak kita, sampai bila anak kita tak akan cari kita. Tu kita kena ingat. Biar ada cerita semua kat kita. Lepas tu, ya ke? Kenapa macam tu tu? Bagi respon yang positif pada anak. Yang ketiga, fokus. Macam hari ni kan, ceramah fokus dengar. Dia kalau pandang tu, tu biasa tu. Biasa. Kalau sekejap pandang, kejap lelap, hebat orang tu. Sambil dia dengar, dia zikir. Dengar, zikir. Yang paling hebat sepanjang ceramah saya, dia zikir. Tapi itulah, siapa yang tidur ngantuk, dia ada satu doa hilang ngantuk. Baca doa hilang ngantuk tu segar. Doa dia senang je. Wabil lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tegak ada orang tengah tidur tu. Dah habis ke? Dah bangun. Dia. Tapi saya belum baca lagi lah. Saya belum baca. Ada yang menyalin je tu. Tak tahan. Saya belum baca doa tu. Saya baru share je. Saya share je. Saya tengok semua segar lagi. Saya tak baca lagi doa tu. Jadi tu yang fokus. Fokus pada apa disampaikan. Fokus Ustaz, pada kerja kita. Nak tanya sikit Ustaz. Sebab tadi Ustaz kata pengorbanan, erti pengorbanan tu tadi, kebanyakannya kalau yang untuk suami ni tak dikira sebagai pengorbanan, dikira sebagai tanggungjawab. Kalau yang suami ni maknanya kalau macam contohnya kita berkorban untuk isteri, mendengar leteran isteri, dikira sebagai pengorbanan juga. Kan saya cakap tadi, lelaki ni berkorban, kita cerita sama kita lah. Kalau faham lah, ke depan perempuan ni jangan kau sebut kau berkorban. Apa yang kau tak faham? Tak ada, betul lah dia tanya tu. Betul lah. Kita ni sebenarnya pengorbanan, semua orang berkorban. Tapi dalam conversation suami isteri jangan sebut. Sebab biar orang perempuan je berkorban, tak apa, kita ni tak berkorban. Tapi mahalnya ayat seorang wanita yang menghargai suami dia. Abang dah banyak berkorban untuk keluarga ni. Bonus siut. Kalau perempuan cakap macam tu, sian abang, kerja teruk, pakai uniform baju biru dengan logo HKM tu kan. Lepas tu abang jadi moderator lagi. Banyak kerja abang. Tentu abang penat kan. Macam tu kan. Jadi orang perempuan macam tu, alhamdulillah bertuah dapat isteri macam tu. Kan? Macam saya, abang penat cari duit ke sana kemari, penat abang ke sana kemari, jauh-jauh pula tu. Kesian abang. Sampai satu tahap dia kata, kesian, yang asyik kena tinggal aja. Dia sebut kat tu. Sekali lagi sebut juga. Jadi makna kata pengorbanan macam leteran ni, berleter ni bukan satu pengorbanan.
Beletir ni memang satu benda yang tak boleh diasingkan daripada seorang perempuan. Dia kena bercakap. Perasaan orang perempuan kat sini, perasaan lelaki dalam ni. Dia itu lelaki. Tapi orang perempuan ada juga yang simpan. Itu sebabnya dia kata stress related diseases paling ramai melanda orang perempuan. Orang perempuan ramai yang sakit, yang migraine, yang tension, stres, gastrik disebabkan stres tu tadi. Ramai yang gastrik sebab stres. Sebab makan dia dah tak tentu dan sebagainya. Dan orang perempuan banyak menanggung. Tak apalah, biarlah. Kena pijak ni, ya sikit aja ni. Kena tambah berdarah, tak apa, boleh ni, tak apa. Saya sayang dia. Kan? Iya, betul. Kita akan heran tau tengok. Kan, Puan Masifah tentu dah banyak jumpa kes-kes macam tu. Dia dah kena bantai hari-hari. Kita buat report polis. Tak, ni mungkin salah saya. Dia cakap salah dia lagi. Salah saya. Saya yang tak faham kehendak suami saya. Kena pijak, kena bantai, kena setrika. Banyak berlaku kan macam tu. Jadi eloklah dia beletir tu untuk luahkan perasaan dia. Dalam kisah Israeliat yang disampaikan daripada dulu, pernah satu ketika seorang lelaki di zaman sahabat, dia kena letir dengan bini dia. Dia dah tak tahan. Dia pergi nak mengadu dengan Saidina Umar. Saidina Umar ni dalam sejarah panglima angkatan tentera yang paling garang dalam sejarah Islam. Dia nak mengadu dengan Saidina Umar, tengok rupanya Saidina Umar pun kono dengan bini dia. Kena letir dengan bini dia. Lah Saidina Umar pun kono, baliklah aku. Dia nak balik, Saidina Umar nampak. Sahabat, ke mana? Kemari. Dia panggil, dia pun datang. Apa cerita? Dia pun cerita. Aku kena letir dengan bini aku, tak tahan. Hari-hari, wahai Umar. Tu sebab aku nak mengadu pada engkau. Tengok engkau pun kena. Tak adalah aku mengadu. Sebenarnya, apa sangatlah yang orang perempuan letirkan itu jika nak dibandingkan dengan jasa dia. Dia jaga makan pakai aku, jaga makan pakai anak-anak, dia siapkan didik anak-anak, jaga anak, belai anak, bela anak, sayangkan anak. Apa sangatlah yang dia cakap tu nak dibandingkan pengorbanan yang dia dah buat. Betul tak orang perempuan? Maknanya kau mengaku kau membebel, cuma kau tak nafikan hakikat kau berkorban tu. Memang ya. Orang perempuan membebel paling lama pun 4 minit. 4 minit je paling lama. Lepas tu dia berhenti, dia haus, minum air, dia sambung balik. Itu je. Jadi kita kena sabar lah kan. Sabar je. Okay. Ya, tu cerita dia. So orang lelaki pun boleh berkorban. Cik Zakaria ni, dia jawatan dia merupakan sebagai pegawai pegawai takbir di pejabat pengarah. Kan? Boleh dia ni tadi saya tak sangka lah dia sambut saya, dia bawa saya ingatkan dia hanya jadi LO, liaison officer je. Rupanya dia jadi pemudah cara ini. Dia berkorban. Sedang boleh bagi orang lain. Kan? Tapi dia berkorban juga. So makna tu cerita tadi. Dan nak berkorban ni kena fokus. Saya cerita tak boleh buat benda-benda lain. Kan? Bekerja betul-betul. Itu pun satu bentuk pengorbanan. Bukan senang nak bekerja, buat kerja tu pagi sampai petang, bukan senang. Ada je gangguan-gangguan dengan ni, terutama dengan benda ni. Ada je gangguan. Kan? Kejap-kejap. Akum walam katna. Dah gendum, dah makan lom. Dah kenapa tu? Yang ni pi jap je, tapi kejap je. Nup le, napa pula? NP kan nup napa pula ada. So ni mah dia. Sebab kejap lagi nak dengar ceramah dia. Ceramah tidak. Siapa ceramah? Sebut nama aku pada ringkasnya. Gila betul. Macam tu lah. Walhal benda tu tak termasuk dalam skop kerja tu. Tu sebab di barat, tanyalah Profesor Mahdia doktor kita, di barat sampai kat pejabat, phone ni dalam ni drawer. Tak ganggu dah kerja dia betul-betul.
Di Jepun pun macam tu, off handphone. Kalau nak cakap dengan suami, cakap isteri, kalau benar-benar urgent saja, call pejabat ni, tolong sambungkan kat pejabat ni, tolong sambungkan kat jabatan ni, tolong sambungkan kat jabatan diagnostik ni, sebab saya nak cakap dengan ni. Okey, hello Hani, kau cik Hani, contoh. Hani, anak kita demam lah, demam panas sangat. Iya ke? You bawa lah pergi hospital dulu. Hospital nak bawa, tak tahulah ke mana. Bawa lah mana dekat-dekat dulu, cek dulu, takut apa-apa. Nampak? Emergency baru call. Kau orang mesej sebab apa? Pasal malam apa malam ni. Jadi tak makan kat kedai tu, tak ada kena-mena dengan kerja. Yang tu yang kita tak perasan. Tu yang Imam Masjid Besi Putrajaya, Ustaz Haji Nur Azami kata, persoalan yang nak kita tanya adalah bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan ni. Macam mana cara dia? Salah satunya ni yang kita tak perasan. Banyak masa digunakan untuk chatting, benda tak ada kena-mena dengan kerja. Lepas tu kita tertanya-tanya, kenapalah hidup aku jadi macam ni? Kenapa duit tak cukup? Kenapa anak jadi kurang ajar? Kenapa suami aku macam ni? Kenapa isteri aku macam ni? Kenapa aku ada banyak masalah? Benda yang kita kena tanya. So korbanlah masa sikit untuk kerja-kerja betul-betul. Kerja betul-betul. Tak adalah saya kata ni kita ni macam robot sampaikan tak boleh langsung nak call suami. Aduh, break sekejap. Kita bangun sekejap, tengok phone, faham? Oh, you kat mana? Tengah kerja lah, banyak kerja sikit. Doakan I, pap, I love you too, pap. Okay, sambung kerja balik. Tak apa. Ini sampai ganggu kerja. Sekejap lah, tinggalkan meeting. Cakap, lo pahal. Tak cakap pun rindu kat I hari ni lah. Aku sepak orang, kau tahulah. Kan sampai ganggu kerja. Kan ni tengah meeting ni sebab kerja. Kerja ni benda penting, mustahak contohnya. Nak decide ni, contoh. Fokus. Kita nampak benda tu simple tau. Tapi benda tu lah sebenarnya. Ya? Dan kemudian seterusnya yang kena ada adalah kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena jaga. Datang awal. Kan? Duduk depan. Pakaian kemas. Ikut tata cara yang dibenarkan. Contohnya tentu ada kan. Pakaian baju korporat hari apa. Baju ni hari apa. Contoh kan. Jadi dah ada disiplinnya. Pakaian kasut yang macam mana dibenarkan. Kan, orang perempuan kasut macam mana yang boleh. Kasut bertali, kasut tinggi boleh tak? Ada, jangan nak bohong saya. Aku bukan tak jaga, tata tertib ni semua aku jaga. Kan, pakaian macam mana. Pakai baju kurung, okey lah. Siapa kata? Ada yang pakai baju kurung, ngam-ngam bentuk badan. Salah tak? Salah, tak boleh. Kita bagi tahu dekat publik, jangan datang kat pejabat-pejabat dengan premis-premis kerajaan dengan memakai baju yang mencolok mata. Bukan jolok tu memang kau gadak betul. Colok ni maknanya mata kau tak boleh tahan tengok, kau kena asap. Kan, mencolok mata. Jadi betul. Tengok balik pakaian. Ada orang saja je. Banyak lagi baju kau yang loose sikit tapi still nampak fashion. Kenapa nak ngam-ngam badan kau? Apa yang cuba engkau zahirkan pada orang lain? Dia kau. Sebenarnya itulah maksud sebenar lelaki dayus, membiarkan isteri dan anak-anaknya memakai pakaian yang ketat, memakai pakaian-pakaian yang seksi, tidak menutup aurat dan dia tak rasa apa-apa. Itu sebenar-benarnya. Dan benda itu tak berlaku di sini. Alhamdulillah. Dia berlaku di tempat lain, di sebuah negara yang bernama Timbuktu dan Burkina Faso. Macam itulah. Kan? Jadi peraturan kena ada. Datang awal. Kan? Datang awal. Jaga tata cara kita, tata susila, jaga adab. Nak buat macam mana? Sekarang zaman viral, yang kita kurang hajar tu keluar media sosial. Yang orang lain kurang hajar dengan kita tak keluar. Kan? Betul tak? Yang jahat semua kaki tangan awam. Yang baik semua citizen, netizen. Baik semua. Netizen baik semua. Yang kerja kat hospital ni jahat semua. Mulut jahat betul. Nak ubat, farmasi buta, yang tu keluar. Kan orang tu dah cakap dah baik-baik. Dekat farmasi cik, farmasi. Weh, farmasi mana? Farmasi, weh. Dia yang tu tak keluar. Yang kita jahat.
Dan akhirnya apakah penghargaan untuk kita? Bagi menghargai jasa penyawat awam, yang ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. You all mendapat 700 kan? Inilah yang kerajaan kita perlu sedar. Penyawat awam perlu diberikan penghargaan lebih daripada itu. Kalau saya Menteri Keuangan, saya akan umumkan bahawa tahun ini bagi menghargai jasa penyawat awam, kita umumkan insentif keuangan sebanyak sebulan gaji, yang mana setengah bulan akan dibayar pada hujung tahun ini dan setengah bulan lagi dibayar sebelum Hari Raya Aidilfitri. Itu kalau saya. RM700 buat apa? Last kita dapat setengah bulan gaji zaman Pak Lah. Zalas dapat 1 bulan gaji zaman Tun Mahathir mula-mula jadi PM dulu. Lepas tu dah tak rasa dah. Orang dah tak excited dah nak dengar belanjawan. Tak payah dengar lah, 500. Tak payah dengar, tak payah, 700. Sampai kan orang pun tak tahulah nak buat apa kerja-kerjaan. Tak tahulah seronok. Dulu seronok sebab bonus. Kan? Saya harap petikan ucapan saya ni dipotong sunting, dihantar kepada Kementerian Keuangan. Bila buat draft tu fikir sikit. Penyawat awam gitu ni, kesian. Dan berapa ramai orang yang kerja kontrak dah berpuluh tahun kerja kontrak tak dapat tetap, macam minta sedekah dengan JPA. Samsul Debat sebut, sebab Samsul Debat dah berpencen tu berani cakap. You all jangan cakap, biar aku je cakap. Ya, sian you all kan. Betul. Allowance kena naik, terutamanya jururawat, allowance kritikal. Betul. You all ada allowance kritikal kan, tapi tak cukup. Sebab kritikal betul, dia jaga what kritikal. Yang pesakit-pesakit kritikal semua, perangai pun kritikal. Dah berak, dia kata bayar tu macam tu. Perangai macam tu, orang tua yang tak boleh kontrol tu kan. Macam jurawat yang lawa-lawa tu jaga. Tapi jurawat sekarang kena jaga bahasa pakcik. Pakcik, so nak bagi injection ni pakcik tak nak sakit. Tak sakit. Ni ya. Janji dulu. Saya janji. Okay pakcik, kalau pakcik takut, pakcik pandang tempat lain. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alah sikit aja Zab. Dah sudah. Katil sebelah tu, kau tolonglah handjet aku. Punya seronok dia tengok. Macam tu lah. Punyalah penyawat awam ni nak jaga dia punya bahasa dia, disiplin dia, tak nak orang komplain. Saya teringat saya pergi ke Indonesia baru-baru ni, saya 2 minggu saya tak ada live hari tu. Sebab saya bawa diri ke pesantren di Jawa Barat di Indonesia. Saya bertenang-tenang di sana. HP-nya pun diambil Pak. Handphone pun kena simpan. Oleh Pak Habib tu simpan handphone saya. Tak ada orang boleh kontak. Tenang setenang-tenangnya. Kenapa saya pilih Indonesia? Sebab Indonesia orang tak kenal aku. Dekat Singapura turun kat airport dia, Ustaz TikTok dia panggil aku. Kan? Semua tempat kenal. Tapi Indonesia sebab penduduk dia ramai, dia tak kenal Samsul Debat. Aku buka mask, buka cap, pakai t-shirt jalan, tadah muka. Tak ada siapa kenal. Layanan dia marvelous. Siapa boleh pergi Indonesia, pergilah. Sampai dekat pintu masuk tu hotel tu, selamat siang Pak. Macam ni lah. Dekat Malaysia raja yang dapat macam tu. Selamat datang Pak. Silakan Pak, silakan Bu. Macam tu. Di mana toiletnya? Sini Pak, saya tunjukkan Pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Dah sampai toilet, dah keluar. Dia, punya baik dia. Driver. Mana driver sini? Ada driver tak sini? Ada tak driver yang datang? Ada. Ada lah Ada. pemandu kan. Supir dia dengan baju batik Indonesia tu kan. Saya cakap, jom marilah kita makan sama. Kan kita dah biasa kalau turun makan, kita ajak makan. Mari makan sama. Tak apa Pak, aman Pak. Saya di mobil aja Pak. Tegak dalam kereta. Driver kita sama konyang dengan bos saya kata. Kadang-kadang dia order lagi banyak nasi daripada bos saya kan. Wah, lapar betul ni. Tak ada dia peduli dah. Bos bayar. Kan? Tak ada masalah pun, memang budaya dia macam tu. Tak apa. Tapi budaya dia dekat sana macam tu. Dan bila saya tanya,
Rupa-rupanya salah satu sebabnya memang di sana nak kerja pun susah. Ramai, kalau dia tak buat yang terbaik servis macam tu, ramai lagi yang nak kerja. Nah, tu sebab dia buat macam tu, antara dia lah. Tu sebab saya kata tadi, kita terpaksa layanlah orang, sebab ni kerja kita. Hari ni siapa-siapa pun susah nak buat macam mana. Memang zaman viral, sikit viral. Rumah tangga kita pun jadi viral. Kadang-kadang walaupun kita tak popular sangat, tapi dah kau berjoget depan mahkamah syariah tu memanglah viral bangang. Geram betul aku lah. Bercerai ni. Apa hukumnya orang yang tak ada masalah boleh baik tapi bercerai? Bidu ni baksin sampai bila-bila tak bau syurga kalau orang saja-saja bercerai sedangkan dia boleh baik. Tahu? Itu sebab orang perempuan jangan sekali minta cerai. Macam mana pun tahan kalau boleh. Kalau dah teruk sangat tu yang macam kes saya sebut tadi, tak apalah, ada jalan dia. Ini tak, ceraikan saya, dia kata macam tu kan. Orang lelaki pun tengok, dia tu kan. Itu sebab orang lelaki ni tahan. Kalaulah orang perempuan ada kuasa ceraikan suami, tak berapa kali sehari pun tak tahu lah. Borak dekat meja ni macam mana cakap dia? Cerai. Hari ni 3 kali dah. Aku nasib baik cepat keluar rumah ni 2 kali je. Agaknya macam tu lah. Iya kan? Sebab orang perempuan ni dia emosi dia memang dia serlahkan. Dia akan tunjuk dengan kata-kata dia. Orang lelaki ni banyak simpan. Sebab jumlah perkataan lelaki dengan perempuan pun tak sama. Sebab saya pesan pada selebriti, pasangan artis, tak usah kau beria depan wartawan ni. Wartawan tanya, dia dah tunggu depan pintu mahkamah tu. So, macam mana kes tadi? Alhamdulillah mahkamah telah memutuskan tak perlu. Cakap, alhamdulillah, saya minta tolong semua doakan yang baik-baik aja. Minta maaf, saya tak nak bagi komen lain. Terima kasih, doakan ya. Assalamualaikum. Dah cukup. Sebab selagi mana belum diputuskan sebagai bercerai, kamu berdua masih suami isteri. So apa yang kamu kutuk dia adalah aib dia. Yang dia kutuk kamu adalah aib kamu. So jangan nak cerita-cerita dengan orang. Tu ya. Lepas tu tak payah nak mengadu. Tak boleh terima kan. Tak payah. Pesan ni betul. Saya cakap ni kan, naklah kau bantai orang tu lain Samsul. Ramai dah tunggu ni Ustaz. Ramai dah tunggu nak bahan yang ni. Gambar aku dekat umrah macam ni. Tak gunanya jantan. Hari-hari camah pasal kahwin, sudahnya kau yang kahwin. Apa aku pula? Banyak tu. Tapi tak apalah. Tapi saya kenal. Dua-dua tu semua saya kenal. Yang beberapa orang tu semua saya kenal. Saya dah bagi advice. Dah cukup. Jangan bagi statement apa-apa. Saya sendiri pun pernah kena. Masa saya berlakon dulu. Macam banyak sangat lah aku berlakon. Banyak. Saya berlakon filem This Is Pilah. Watak saya tak sampai 2 minit. 2 scene tu campur-campur pun tak sampai 2 minit. Satu tu ceramah buat kelakar sikit. Tak. Okey, nanti apa-apa. Okey, cut. Terima kasih Ustaz. Tukar baju pula. Kali kedua tengah cakap. Jadi jawapan dia adalah pub blackout. Itu je. Okey, terima kasih Ustaz. Sign, balik. Itu je. Masa pelancaran filem tu saya datang. Dia tanya saya, apa perasaan Ustaz sejak berlakon? Okeylah, pengalaman baru. Bagaimana kalau Ustaz ditawarkan untuk berlakon filem yang lain? Tengoklah jadual ceramah saya. Kalau jadual saya okey lah. Kalau tak okey lah. Maknanya setujulah terima tawaran tu. Tengok jadual saya lah. Tengok jadual saya. Kalau jadual okey, ya maknanya okey lah. Yalah kalau jadual okey lah. Dah saya marah pula kan. Kau tahu dia keluar apa dalam report berita dia besok tu? Samsurbat ingin mencuba watak yang baru. Kau bayangkan tu. Lain ke tak? Lain. Itulah yang bahayanya bagi statement. Dan dia orang ada satu privilege dari segi undang-undang, iaitu dia bebas untuk mengeluarkan dia punya personal opinion. Itu sebabnya kita kena saman ni pun kadang, melainkan benda tu memang lain sangatlah. Benda yang tak ada dia ada-adakan tu yang tak boleh. Itulah keadaannya. So mana kata disiplin. Dan yang kelima, keberterusan, istiqamah. Tak boleh hari ni rajin besok ni. Dan untuk istiqamah
pun perlukan pengorbanan, pun perlukan kita buat sesuatu untuk kerja kita. Kadang-kadang kita bekerja, alah aku kerja teruk-teruk pun. Ni ayat yang paling susah menyebabkan kita tak nak berkorban. Aku kerja teruk-teruk pun, selagi dia jadi ketua jabatan aku, memang orang lain lah akan dapat naik pangkat. Orang lain lah yang akan dapat APC. Kalau khusus pergi Terengganu, hantar dia. Kalau khusus pergi Genting, hantar dia. Kalau khusus ni, hantar dia. Khusus kat Ceras, hantar aku. Sejengkal aja daripada pejabat kot. Kata, oh, marah dia sebab khusus dekat-dekat. Kalau luar negara, hantar dia. Dalam negara, hantar aku. Aku ni muka domestik. Dia kata itu. Syukur khusus dekat-dekat boleh balik rumah. Kita marah sedangkan kita pun sebenarnya tak terbawa nak pergi jauh tu. Mungkin hikmah dia, kita, anak kita pun tak ada siapa nak boleh jaga sebenarnya kalau kita pergi jauh. Contoh. Kadang-kadang itu macam tu. Lepas tu satu lagi. Ramai orang sibuk nak naik pangkat. Nak sangat naik pangkat. Dia minta lah aku dapat naik pangkat. Ya Allah. Sekali dapat. Banyaknya kerja. Memang macam itu. Macam mana nak naik pangkat tapi kerja tak nak banyak, macam mana? Orang yang grade 19 balik pukul 5. Kalau yang office hour ni. Yang grade 22 balik pukul 6. Grade 42, 41 balik pukul 7. Maghrib baru balik. 44, 48 8 malam baru balik. Kayaknya pengarah ni, ketua-ketua jabatan ni memang tak balik dah, tidur situ. Macam tu lah kiranya. Macam tu lah kaedah. Makna nak beritahu setiap jabatan tu datang dengan tanggungjawab yang besar. Kita ni kerja kerajaan, dia nampak macam kerja tak banyak, nampak macam tak banyak, tapi tanggungjawab dia besar. Silap viral, silap muka depan surat khabar, silap jadi berita utama. Itulah yang kita kena jaga. Nak pula hospital kan? Tu orang cakap rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Anak seorang-seorang masuk universiti. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin rendah. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin rendah. Travel melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Hujung tahun lepas, bulan 12, timbul satu penyakit, selsema tomato. Gila betul nama penyakit. Heran pula aku dengar kat radio tu, selsema tomato dah habis betul nama penyakit ni dah. Yang satu penyakit tangan, kaki, kuku dan mulut tu dah tentu habis anggota badan dia jadi nama penyakit dah, sebab dah tak ada nama dah. Besok penyakit belakang cuping, hujung jari kaki, agaknya macam tu lah kan. Sesama burung lah, ini Allah tahu dia burung tu sesama. Buat tak? Macam tu lah kan. Penyakit semakin banyak walaupun perubatan semakin canggih. Jam tangan pakai yang mahal-mahal tapi tak pernah tepat waktu. Ada je alasan lambat kan. Hantar anak sekolah, habis orang lain tak ada anak sekolah. Jam, orang lain tadi tak jumpa jam ke? Lain jalan dengan jalan kau kan? Kenapa orang lain boleh awal, kau lambat? Soalan dia tu. Masa team building saya tanya soalan tu spesifik pada orang yang selalu lambat. Kita buat profiling sebelum kursus tu. Siapa masalah ni, siapa masalah ni, siapa selalu melawan bos. Orang tu saya tanya, apa perasaan awak, apa pandangan awak tentang orang melawan bos? Tak baiklah, kita kena hormat bos kita. Wah, dia lawan bos hari-hari. Nampak? Teman di media sosial semakin ramai, tapi teman sejati makin tak ada. Mana ada lagi BFF yang boleh kongsi rahsia macam dulu? Tak ada. Berubah-ubah kawan dia. 2-3 tahun tukar kawan baik dia. Geng minum lain. Ingat aku tak tahu kau dah ada halakoh geng minum kau dah tahu. Ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta kan? Teman media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tu cerita tadi. Jaga betul-betul. Tu saya kata tadi. Perubatan semakin canggih. Kerja kita ni menuntut kepada kita ni supaya komitmen, istiqamah,
teruskan bekerja dengan sebaik mungkin. Dan apa yang kena ada pada kita dalam nak berkorban ni? Berkorban, arti sebuah pengorbanan. Pertama, kita kena jujur. Jujur. Macam mana tak berkorban? Bila kita buat claim kan, claim overtime dengan claim mileage, bukan boleh claim semua yang kita belanjakan, tak, sebahagian saja. Kalau overtime tak boleh lebih 1/3 gaji kan. Kalau kita mileage pula tengok kelayakan. Kita keluar duit 5, mungkin untuk duit minyak ini dah berapa ratus dah, tetapi yang kita boleh claim mungkin tak sebanyak itu. Kena pula orang tu claim lah allowance motosikal pula, pakai motosikal, lagi rendah claim dia. Betul lah dia dapat duit banyak, tapi harga spoket dia, tayar botak dia lagi banyak sebenarnya. Itu sebab itu juga satu bentuk pengorbanan. Saya selalu cerita, bawa satu cerita. Ada seorang staff saya dulu, pembantu tadbir kanan, pembantu tadbir grade 22, 2 tahun sebelum dia nak pencen. Nama dia Encik Aziz bin Mat John, nama sebenar. Memang nama betul. Kalau dia tengah tengok ni tersedak, dia mesti ingat malam tu, moment, at the very moment malam tu saya tertinggal barang kat pejabat saya. Saya pergi kat pejabat saya, malam tu pergi saya terkejut, salah terang pula 9:30 malam. Terang pejabat aku ni, siapa dia pejabat ni? Tengok Cik Aziz tu tengah belik-belik, tengah siapkan file dia tengah buat kerja lah. Cik Aziz tak balik? Biasalah tuan, saya ni memang dalam 2 tahun ni, setiap hari kalau tak ada hal, setiap hari yang tak ada hal, dia akan overtime daripada pukul 5 petang tu sampai pukul 10 malam. Wah, banyak lah overtime Cik Aziz. Tak adalah, untuk 2 tahun ni saya tak claim. Kenapa tak claim lah? Sebab saya tak tahu lagi macam mana cara saya nak bayar balik jasa tempat kerja saya ni. Dan mungkin inilah caranya saya nak balas balik mungkin mana yang saya terkurang dulu masa saya kerja. Saya tak tahu lagi nak appreciate macam mana. Inilah cara saya buat. Itu juga satu bentuk pengorbanan. Dia buat dan dia tak claim. Sedangkan kita ada yang tak buat tapi claim. Tu yang masalah. Tu sebab kita kena tengok jujur. Kedua, amanah. Bawa anak pergi office, duduk dan diam, jangan kacau mama. Ambil kertas orang selain. Nah, ambil conteng kertas ni pejabat punya, pen seorang sebatang. Setiap titik dakwat yang kita pakai tak halal untuk kita gunakan untuk tujuan peribadi. Isi borang untuk apa? Untuk daftar benda yang bukan tujuan rasmi, tak boleh. Kalau benda kecil macam tu pun tak jaga, apatah lagi benda-benda besar. Melainkan pen ni memang bawa pada rumah, tak apa, isi benda macam tu pun kena jaga sebenarnya tanpa kita sedar. Tu belum cerita, siapa ada pensel lebih-lebih bagi anak-anak PSA, kan tak malu tu kan? Itu belum cerita lagi datang pembekal-pembekal Cina yang berbangsa Cina datang ke pejabat, tak ada limau ke tahun ni lah. Sempena raya Cina, kau yang sibuk menterah limau ni bahal. Orang Melayu minta, tak ada ke limau tahun ni. Tapi Ustaz, kalau bagi-bagi semua dapat dalam pejabat, tak apa kan, berjemaah dosa kau tu. Sedangkan pergi je dekat uptown, downtown, dekat Ceras ni, bila orang tu jual limau, melambak dah. Satu kotak tu jadi RM5-6 satu kotak. Bukan tak boleh beli. Kenapa kita nak jatuhkan maruah dan amanah yang sepatutnya kita jaga? Kita ambil sekali, sepanjang hayat kerja dia sebut, dia dulu selalu ambil limau dengan saya mah. Kau jangan ambil ayat manis, kita kawan-kawan mah, tak ada mana. Kalau tak ada kepentingan, dia tak akan bagi. Percaya cakap saya. Tolong jaga tu. Jujur, amanah. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Biarlah, tak apa, biarlah dia dapat anugerah, kita kena happy. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Dengar-dengar dia dapat anugerah khidmat cemerlang, alhamdulillah. Kita dah 20 tahun 30 tahun kerja tak dapat, jangan kau pening kepala. Sebab dalam 7 perkara yang kau nak dalam hidup ni, Allah dah bagi 5. Kenapa nak komplain 2 yang kau tak dapat? Allah dah bagi suami misalnya. Bukan suami misali, suami misalnya kan? Suami yang menjadi misalnya kan? Allah dah bagi anak yang ramai. Allah bagi kita ada rumah yang kita beli sendiri, walaupun hutang tolak gaji bulan-bulan. Dah ada rumah. Kita nak sangat rumah tu dulu, dapat dah.
Nak sangat beli kereta tu, walaupun kau dah menyampah tengok kereta tu setelah berapa tahun, dah ada kereta sendiri dan nak habis bayar dah pun. Kenapa sibuk lagi cerita satu benda kecil yang kita tak dapat, yang mana dipilih melalui jawatan kuasa mesyuarat, bukannya nak menunjukkan kau tak bagus, tetapi pemilihan tu penilaian secara majoriti orang pilih dia. So kenapa nak kecil hati? Contohnya anugerah khidmat cemerlang, cuba tengok dapat apa. Yang pertama apa? Nampak sangat kau nak duit tu, cerita sijil dulu. Sijil tu sijil penghargaan, duit tu iringan, faham? Hei, duit aja fikir. Duit 1,000 banyak ke, saya nak tanya, banyak ke 1,000 kak? Banyak ke kak 1,000? Cerita sikit kak yang pakai emas tu, cepat. Banyak ke tak cakap? Banyak. Banyak ke? Betul banyak? Banyak ke? Tak. Nak pula bahagian HR. Mana bahagian HR? Mana bahagian HR? Tak mengaku pula nak. Bahagian HR puan. Bahagian HR biasanya dia dah nampak dulu senarai penerima. Hello. Kau nak belanja aku apa? Kenapa? Iyalah, kau nak belanja aku apa? Cakaplah, aku tak faham lah. Tahniah lah. Tahniah apa? Tahniah aku dapat APC tahun ni. Kau mana je? Senarai nama kau kat tangan aku. Betul ke ni? Tapi kau jangan beritahu orang tau, sebab dekat atas kepala surat ni ditulis sulit dan rahsia. Akhirnya benda tu, yelah faham lah benda tu ni cuma rahsiakan. Dia excited nak share dengan kawan dia. Saya nak tanya, akhirnya semua orang tahu sebelum, betul tak? Tahniah lah. Bila nak open table bahasa baku? Bila nak open table? Bila nak belanja? 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 Macam mana ikan. Itu yang muka dia bila naik atas pentas terima anugerah macam belang, muka tak elok. Modal dah banyak keluar. 1,000 tak banyak. Betul tak? Tapi Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi suami yang romantik. Assalamualaikum sayang. Abang balik ni sayang. Sayang, abang orang masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari kan. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Gemar ni. Kalau suami kau macam tu, kau happy tak cakap? Happy macam tu cakap. Aku kena gambarkan, lakonkan biar kau faham. Drama sangat, dia kata. Betul. Nah, ya. Tuhan bagi benda tu lagi besar nilai daripada 1,000 tadi. Kita tak dapat 1,000. Sampai ke rumah, sayang, standby. Ajak anak-anak siap. Malam ni kita makan kat luar. Abang, itulah cuti umum yang paling hebat pada seorang wanita. Dia dah masuk ikan, tapi dah kalau ada ikan, tak apa, masuk balik ikan tu dalam betais. Masuk balik dalam betais. Betul tak kan? Itu sebabnya Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi benda lain. Itu sebab kita kena belajar. Itu sebabnya dalam kita hidup kita dalam dunia ni, bila cerita erti sebuah pengorbanan, ada 5 perkara kena ada dalam hidup kita. InsyaAllah kita akan berjaya harungi apa juga dalam hidup kita. Ada 5 perkara. 5 perkara. 5 tau. 5. Dah makin tak ada pula orang kat atas tu. Itulah, kau tak boleh berdiri kat atas tu. Tadi bukan ramai ke? Sudah tinggal menera je. 5. Yang pertama, sabar. Sabar. Orang kerja government ni lah yang paling kena sabar sekali. Macam-macam. Macam mana tak sabar? Tukar menteri, tukar dasar. Kejap macam ni, kejap macam tu. Kena bos baru, tak ada lagi. Yang masuk 7.5, 8, 8.5. Semua masuk ke 8. Contoh pula bos ni. Tak ada lagi minum kat luar. Semua kena makan kat pantry. Contoh pula. Yang seorang pula, tak ada kursus jauh. Semua kursus dalam Selangor je. Kalau boleh dekat Ceras. Jangan lebih roundabout tu. Dah teruk betul. Contoh lah, bos tu macam tu.
Yang bos macam ni tak apa, biar dia pergi, sambil-sambil kursus dia boleh berjalan, belanja pula balik semula. Kewangan dah pening, kejap lulus, kejap tak, kejap lulus, kejap tak. Iya, tu sebab kena sabar. Sabar je lah. Kita memikirkan nasib penyaut awam, maka macam tu kan, sabarlah, buat macam mana kan. Kemudian kedua SP kejap boleh keluar, kejap tak boleh keluar, sabar kan. Yang kedua, syukur. Bila duduk dalam ni kan, maknanya kita ada kerja. Dekat luar sana ada orang buat file folder ni kulu kilir, tak tahu nak kerja apa. Saya dulu waktu jadi pengarahan undang, kita buka jawatan pembantu tadbir grade 19, dulu grade 17, sekarang 19. Kita buka open, siapa nak datang. Yang ada master pun minta, yang ada degree pun minta. Kau berhenti kerja umum je, ada jawatan kosong, kau belum keluar dari pejabat, dah berlumba orang mohon kerja. Syukur dengan jawatan yang kita ada. Walaupun alah, dulu kan kita cakap, aku dapat kerja ni, aku tak minta apa dah. Minta lah dapat. Grade 19 je. Satu tu grade 41, dapat jadilah, aku tak minta apa. Lepas tu, bila dah dapat, kenapa aku tak dapat APC? Kenapa aku tak naik pangkat? Kita lupa kita pernah cakap benda tu. Kenapa nak kerja kerajaan? Terjamin. Kenapa terjamin? Boleh buat loan. La ilaha illallah, boleh buat loan. Ya, contoh. Kan, alhamdulillah, itulah yang saya lalui bila saya tanya dulu kan. Bila saya interview je, saya memang tahu, saya ni memang alert dengan bahasa badan, dengan apa orang jawab. Saya tanya, apa pandangan kamu dalam kes macam ni? Nak tanya pandangan dia. Saya rasa lah, kau tak payah rasa. Tak cukup, soalan lain. Kalau tak silap saya, memang kau silap, kau tak jawab. Dia nak jawab dengan confidence ni, ada cara dia. Macam mana cara dia? Tu dalam ceramah yang lain. Cara kaedah temu duga, cara duduk, tangan kaki macam mana, beg tangan orang perempuan mesti bawah ke belah kanan. Dia tahu tudung dia jangan over sangat, sampai kamu nyala di bawah ni, atas ni, lama-lama macam tu kan. Bersayap-sayap, menyampah lah, aku tengok lah. Tarik sini pap, lempar sini pap, macam-macam lah kau orang kan. Button ada logo syat nama kau, lah nyampah aku kan. Tak apalah, semua ada rules dia. Nanti kita share kemudian dalam slot pengucapan awam. InsyaAllah. Mana kita panggil lagi lah ni. InsyaAllah. Tak, sebab saya kena sebut. Sebab kan you all selalu susah nak jumpa tajuk, biar aku bagi tajuk. Tak adalah gurau ya. Okey, jadi makna kata, itu kata syukur. Yang ketiga, hikmah. Percaya pada hikmah. Hikmah, tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawa. Kadang kawan kita, Allah, best lah dia dapat naik pangkat. Geramnya aku, kenapa lah dia dapat? Rupanya, aku dengar kesian dia kena pula, kena lanyak betul-betul dia naik pangkat ni. Semua paperwork dia kena buat. Di meeting semua dia kena pergi. Ya ke? Ya Allah, nasib baik kita tak naik pangkat kan? Nampak? Hikmah dia ada. Lagi satu lagi, kita tak naik pangkat, jawatan kita biasa-biasa, kita balik pukul 5, pukul 6 dah sampai rumah. Sampai rumah, jom pasal malam, jagung. Jagung, yon tofu dengan itulah menu rasmi dengan kon ingkap dengan lepas tu anak beli aiskrim matang tu balik dengan gembira je kan. Seronok aja, happy. Ada hikmah dia, boleh balik awal. Tanyalah Profesor Madya, doktor kan, balik kadang-kadang malam pun malam kadang pun sampai rumah pukul 9-10 malam pun ada. Samsul depan, aku dah berapa hari tak beli rumah. Tengok muka dah tahu. Malam tadi tidur KL. Malam tadi dari Melaka tu KL sebab pagi tadi ada meeting dengan grup-grup daripada Sabah, Sarawak dengan Brunei. Ada meeting, bincang nak buat program lah apa lah. Lepas tu datang sini, lepas sini kan petang PJ. Tapi kita kena belajar, percaya adalah benda baiknya. Itu je kan? Dan kemudian seterusnya, redha. Tentu ada ujian kepada kita. Naklah jadi jururawat. Allahu Akbar. Jururawat pula macam agam macam ni lah. Yang seorang ni macam tu lah. Yang seorang anak mengagam, yang seorang anak mak mentua mengagam.
Laki kau lah tak faham siapa anak mak mentua. Allah jaga. Anak mak mentua mengagam. Iya, ni kena tak boleh balik lewat. Tolonglah matron, tolonglah saya kena balik awal, tolong. Tak balik awal. Anak ni lah itulah, anak tu tak boleh tidur, yang seorang tu nyusu badan. Allahu Akbar. Berapa umur budak tu? 7 tahun. La ilaha illallah, 7 tahun nyusu badan lagi, apa keteruk sangat. Belum putus susu lagi, belum, kata. Contoh, gagam tu nak kena jaga. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang tak orang dia awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Redha. Dan yang kelima, ikhlas. Bila ikhlas kerja, selamatlah. Tu sebabnya dalam tempat kerja, jangan tamak. Ingat, orang perempuan, jangan tamak. Kongsi tak apa. Ingat tu. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham ni? Faham betul? Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak setuju? Setuju. Tengok tu. Saya dah ajar tadi positif dalam hidup kita ni. Saya sebut kongsi ni, kongsi rezeki. Kalau ada benda baik, share maklumat. Saya tak sebut pasal kongsi suami. Wah, kecepat ni fikir pasal tu kan. Jangan. Maknanya kongsi. Jangan tamak. Benda-benda baik share dengan orang. Kau pergi tak Samsul buatnya program? Mana aku sharekan poster ni. Share poster. Share maklumat. Yang kedua, jangan sombong. Buang ni, korbankan keegoanku. Buang kan. Buang. Kita ni manusia biasa. Sampai bila pun kita takkan boleh hidup sendiri. Kita tetap perlukan orang lain. Pakai bedah pun tak boleh bedah diri dia sendiri. Hebat mana I pakai bedah nombor 1 dalam Malaysia. I bedah sendiri je gitu. Kebetulan pula ada masalah dengan limpa I. Jangan ambil membohong lah. Doktor gigi pun yang power pun tak boleh cabut gigi sendiri, melainkan kes terpencil Mr. Bean. Itu bohong Mr. Bean tu. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak sendiri gayung tu, lari orang kampung kau jangan main-main. Kan? Kau tak susah lah, besok kau kapankan aku, pandai lah aku guling-guling sendiri masuk dalam kubur. Jangan nak bohong lah. Tak ada mana. Nampak tak? Kita tetap perlukan orang lain. Tetap perlukan orang lain. Begitu juga satu lagi, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat. Tak apa dijilatnya bos tu, confirm dengki. Dengar dia nak beli kereta baru, teman dia dicuri duit tu. La ilaha illallah. Anak dia dengar dapat semua, macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Dengarnya pengarah dapat pergi haji tahun ni. Alah ramai lagi kot, pakai dia seorang aja. Apa masalah kau? Kau tertolan penyongek ke pergi tadi? Habis semua kau nak arah ni. Buang dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat ya ke? Ya Allah, papa sok senang minta tolong dengan dia kan? Okey. Dengar-dengar dia beli kereta baru je ke? Dia tu rajin tumpangkan orang. Besok kita pergi kerja tumpang dia je. Tapi si minyak buat-buatlah tidur. Contoh. Dengar-dengarnya anaknya dapat semua baguslah. Ada juga anak staf kita yang pandai-pandai. Nampak? Dengar-dengar pengarah kita dapat pergi haji tu ni. Aku nak jumpalah tuan pengarah kita, nak minta dia doakan. Mudah-mudahan aku pun dapat pergi juga. Apa sama nama tuan pengarah kita ni? Profesor Datuk Dr. Razman. Profesor Datuk Dr. Razman. Assalamualaikum Prof. Sudah minta tolong Datuk, kalau dapat doakan saya pun dapat pergi. InsyaAllah. You dah daftar belum? Belum. Mana? Kau belum daftar lagi. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah boleh pergi pada tahun, kalau tak ada arah melintang, boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi tu. Boleh pergi dah? Belum mampu balik. Boleh mampu hidup contoh kan. 3 kali weh. Tapi itu sistem lah. Tapi kita boleh merayu minta awal. Kencing manis 12 pun tak boleh pergi weh. Dahsyat tak dahsyat. BMI semua tengok. Itulah. Jaga kesihatan. Kita dengking orang. Alah lawa, macam ada seorang lawa. Kita lah ambil semangat tu untuk kontrol badan kita ni. Saya stop nasi, gula, susu, tepung. Memang stop betul.
Nasi gula susu tepung. Kalau tidak tu masa bulan puasa, sebelum puasa macam tembikai perut saya tu. Bila so kontrol. Yang paling susah nasi, tapi 2 minggu je lah. Lepas 2 minggu okey. Doktor siap bagi gambar penumbuk macam ni. Nasi besar ni ya. Tak payahlah. Penumbuk besar ni macam mana? Kan? Tapi memang nasi susah lah. Tapi lepas 2 minggu kita akan okey. Saya last ambil nasi pagi tadi lah sarapan. Kira saya belum start lagi lah. Dulu dah pernah buat dah sekali. Ni belum start lagi kan. Macam tu lah. Kontrol. Kita nak kuruskan badan bukan sebab nak lawa. Bukan. Supaya senang nak bekerja, senang nak beribadah. Nak lawa. Tak ada kalau muka dah tak boleh belah. Tu tak boleh belah kat lah kan. Kau nak cerita apa? Janganlah kau cik hati. Sebab lawa ni bukannya, lawa ni subjektif. Duduk dekat terminal bas tu. Tengok yang couple jalan. Itu bini dia ke mak dia weh. Contoh orang cakap nampak. Sebab nampak lelaki tu handsome sangat. Kui bini dia lawa. Kau tengok lelaki dia muka merayau dia. Merayau tu. Sebab penilaian manusia tak sama. Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz. Biarlah isteri kita tidak secantik Fazura, Luna Maya, Maya Karin. Syukur sebab tutup lampu sama. Kau tanya piuris tu, tutup lampu menyala kau makan Nelofa tu. Tak ada, sama kau lap rabuk-rabuk terasa dah, sudah settle. Macam tu yang poning-poning berapa. Kan? Pada orang lain lawa sangat Nelofa tu, pada saya mungkin biasa je. Kan? Kecantikan setiap orang tu berbeza-beza, subjektif, betul tak? Jangan kecil hati. Yelah, kita tak lawa, sabar. Nampak Itu sebabnya akhirnya kita berkorban ni sebab kita nak kejar satu perkara. Kita ni sampai pukul apa macam ni sebenarnya? Sepatutnya 1.5 jam lah. 1 jam setengah dah nak habis lah. Kita sikit ni. Dan yang penting sekali kita ni dalam hidup kita ni kejar berkorban ni, yang ikhlas tadi saya kata ujung tadi, ikhlas. Sebab apa kita dapat ni, kita bukan mendapatkan pengiktirafan manusia, bukan. Ikhlas kerja bukannya sebab nak naik pangkat. Kerja bukan sebab nak naik gaji. Gaji memang naik tiap-tiap tahun, cuma tinggal lagi berdasarkan kenaikan tu ikut prestasi kita pun satu hal juga. Rezeki naik, alhamdulillah, naik sikit alhamdulillah, naik banyak alhamdulillah, satu je. Ikhlas ni buat satu tanpa mengharapkan ganjaran, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Ni orang kita pelik pula. Aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas tu. Kalau kita mengharapkan pengiktirafan manusia, minta lah aku kerja ni, Puan Umi nampak kerja aku, dia akan recommend aku naik pangkat. Sekali tak naik pangkat, kita kecewa dengan Puan Umi. Sebab apa? Pengiktirafan manusia yang kita harap. Puan Umi pun tangan dia terikat dengan prosedur. Puan Masrifah tangan terikat dengan prosedur. Bukan dia seorang decide. Beramai-ramai decide secara berjemaah. Collectively akan bincang. So, jangan komplain. Ada rezeki. Mudah-mudahan Allah yang bagi ganjaran dekat aku itu. Akhirnya ganjaran Allah bagi kat kita apa? Allah bagi keberkatan. Berkat tu yang mustahak. Faham Hidup kita jangan sibuk nak kerja kaya, tapi kerjalah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep betul. Kan? Apa tanda-tanda berkat? Nombor 1, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kalau orang yang tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Kita sikit cukup, banyak boleh sedekah lagi, boleh tolong orang lagi, boleh bantu orang lagi, boleh buat benda-benda baik lagi. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik rumah, isteri tengah basuh pinggan, suami pegang tangan dia yang penuh sabun tu. Sayang, dah. Pergi masuk dalam, mandi. Biar abang sambung. Dengan baju, dengan logo hospital. Viewer tu. Sambung basuh pinggan ni. Bayangkan. Nampak tak? Hebat tak hebat? Seronok ke tak seronok perempuan? Seronok. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari, dia akan rasa happy sangat. Ataupun suami balik, sayang, nah ambil ni voucher spa muslimah ni, pergi hari Sabtu ni.
Spa muslimah pergi, nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure pergi. Abang, anak-anak abang jaga. Abang ni susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Wang ajar menjantan dia. Tak adalah abang dah bayar dah. Abang ni wow je. Kan? Ataupun suami balik, sayang, bancuh air, kita minum sama-sama. Abang dah bawa balik kuih ni, kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang abang ni ada je. Kuih apa? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel? Cuba tengok. Kuih cakui. Kuih cakui tu kan couple macam tu kan. Couple macam tu kan. Baru tahu, nampak. Bahagia rumah tangga. Nampak tak? Suami balik menyanyi-nyanyi dia. Iya. Sonok tak? Sonok. Koi ladki hen, javo hasti hen. Bini nyaut, baris hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran pergi kanan tu, cak, dom-dom, cak, dom-dom, cak. Jadi, dengan jiran pun terbabit. Kau tak pernah cuba, mana kau tahu? Yang ketiga, anak berjaya dalam bidang dia. Anak dapat nombor 1 dalam kelas, macam mana perasaan tadika tu? Darjah 3 dapat subjek terbaik bahasa Inggeris. Hui, anak aku bahasa Inggeris terbaik, tak sangka pula. Darjah 5 terbaik subjek muzik. Lagi pelik mak dia, subjek muzik. Kadang-kadang jangan cakap tu, tengok anak konvo pun menitis air mata. Mak, anak kita dah konvo, mak. Kau bawa bertenang, ini konvo tadika ni. Konvo tadika pun dah melulung macam tu. Kau bayangkan kalau konvo college macam mana. Inilah tak pernah tengok budak tu pakai rope, pakai apa semua. Satu A, E, I, O, U. Dah nyanyi kan. Seronok je. Nampak tak? Kadang-kadang anak mungkin tak berjaya akademik, tapi berjaya dari segi akhlak dia. Dalam ramai-ramai anak, lawyer, doktor, engineer, profesor, apa lagi? Semualah. Accountant, terkemuka. Tiba-tiba anak yang duduk rumah tu yang tak kerja tak apa, tiba-tiba time kita sakit, dia yang bela kita. Kena stroke, cakap pun tak jelas, dia je faham. Kenapa mak? Mak nak apa mak? Yalah, nak jambu batu. Nanti saya cari mak dia. Tahu si asam sekali kan. Dia faham. Kau pun tak faham. Dia faham tahu. Tahu dia. Yelah, nanti saya tukar channel tu. Dia nak cerita Korea Dr. Cha. Bayangkan dia boleh tahu. Kan. Aku balik malam tu, bini aku tengah sambil lipat kain tengok. Saya tahu Dr. Chak teruk bang. Ya Allah, dia ada skandal dengan girlfriend lama dia. Girlfriend lama dia doktor juga. Iya ke? Ya Allah, aku pun sama lah. Oh, ya jahatnya lah kan. Asal jahat dia lelaki. Saya jahat dia lelaki. Kan. Ni ya, drama ni kadang tak berpijak di bumi nyata. Kan. Lampau betul. Doktor pun marah tengok drama Korea tu. Boleh pula dah tak ada Pak Latan, dia kobok macam tu, dia bersama-sama sambung. Elok hidup orang tu. Macam-macam lah cerita kan. Bahagia tengok anak berjaya. Yang keempat, apabila suasana tempat kerja, suasana kejiranan masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu pun tanda berkat rezeki. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak buat baik, mudah nak tolong orang, itu pun tanda keberkatan rezeki. Yang keenam, apabila rumah kita sering kali diziarahi, ada je tetamu datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee, itu tak kira tau. Tu kau yang order, faham? Bang, ya Allah berkatnya rumah kita bang, ada lagi yang datang bang. Itu bukan. Bawa bertenang. Jangan kau campurkan sekali. Itu kau yang order, sekali dia datang serentak. Ya Allah, kau beri berkat betul rumah ni tak? Dia datang, kau jamu dia makan, jamu dia apa semua, tu baru kira. Dan yang ketujuh, bila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Ingat tuan-tuan dan sekalian, Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lemah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi kita pandai buat pengorbanan. Jangan nak pilih kesenangan, kerana kesenangan itu memperdayakan, menjatuhkan kita dengan duit rasuah, duit yang tak baik dan sebagainya. Korbankanlah keinginan kita tu sebab kita nak pilih yang halal.
Tapi Nabi juga pesan cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi pesan juga sesungguhnya manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. So, secara ringkasnya itulah yang dapat saya kongsikan tentang erti sebuah pengorbanan. Jadi, cukup sekadar itu. Boleh lagi ke? Boleh lagi ke? Bolehlah, sedap tergelak ya kan. Ustaz, kalau ada soalan nanti boleh. Boleh. Siap silang kaki je nak dengan camah dahsyat korang. Kita bagi kerusi macam ni supaya Ustaz rasa selesa kan. Kemudian lama sikit bertahan. Okey, silakan kalau ada soalan silakan. Okey, terima kasih yang berbahagia Ustaz atas ceramah itu tadi. Kita nak buka sedikit ruangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya Cik Ahmad Noor dah standby daripada semalam. Mesej saya betul ke? Jadi ke? Malam tadi mesej pukul 12 malam lagi nak tanya soalan Ustaz. Ini pemandu kita, memandangkan dia berkenaan pemandu, dia nak standby nak balas balik tadi. Tapi sebelum tu saya mengalung-alungkan kehadiran yang berusaha Dr. Zairul Azman, Timbalan Pengarah Klinikal yang nak bersama-sama dengan kita hari ini. Silakan Encik Mat Noor, ada soalan, boleh bagikan mikrofon tak? Encik Mat. Ataupun nama belakang. Ataupun nama glamournya Wak. Silakan Wak. Oh, tak sabar tu. Assalamualaikum. Dengar? Okey, dengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak maaf Ustaz, tengah sendak Ustaz berhenti. Boleh saya cakap depan Okey Wak, ringkas dan padat Wak, ringkas dan padat. Ringkas Tadi Ustaz cakap pengorbanan pasangan, pengorbanan suami dan isteri. Selama ini saya masa kahwin dulu tidak ada kursus perkahwinan Ustaz. Dulu tahun 1987. Betul. Tapi sekarang perkahwinan, nak kahwin ada kursus perkahwinan, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Kita kena kenal pengorbanan, kita kena tahu pengorbanan isteri. Tetapi selepas kahwin, kenapa tidak ada buat kursus perkahwinan balik? Sebab untuk imbas balik tanggungjawab seorang suami itu, pengorbanan seorang isteri. Sebab sekarang majlis perkahwinan banyak yang besar-besar, yang hebat-hebat. Tapi penceraian pun banyak yang hebat-hebat. Terima kasih Wak, terima kasih. Lain kali kita tak payah panggil Ustaz Samsul debat. Kita boleh panggil Wak debat next time. Ceramahnya mantap dan sebagainya. Tapi bagus Pak. Soalannya kenapa tak di kursus selepas perkahwinan? Kursus rumahku, surgaku yang dianjurkan oleh Pak Ella, Pak pejabat agama Islam daerah. Ataupun bagaimana nak menakluki hati isteri yang terluka. Oh, sedih benar Banyak tengok drama petang-petang ni. Banyak tengok drama, dah boleh agak dah. Silakan soalan kedua. Buka terus soalan kedua. Okey, soalan kedua kalau ada lagi. Saya dengar ada soalan lagi, satu lagi, silakan. Satu soalan lagi daripada tetamu, silakan. Hujung sana. Hujung sana soalan Okey, boleh bagi mikrofon kepada, saya tak nampak daripada sini. Tak ada? Oh, ingatkan berdiri tu nak tanya. Okey. Perempuan satu soalan. Tolonglah tanya berkenaan dengan tugas sebagai jurawat. Berkenaan dengan arti pengorbanan. Silakan. Yang atas nak tanya atas. Kat Menara tu ke apa? Okay, Ustaz, soalan tu tadi saya tambah satu Ustaz. Soalan ni memang nak tanya daripada awal tadi berkenaan dengan erti pengorbanan. Bertugas sebagai paramedik ataupun jururawat, MA dan sebagainya. Kita dah banyak melakukan pengorbanan Ustaz. Pengorbanan dan tapi rasanya macam tak cukup dan tak dihargai. Bagaimana kita nak menjaga hati kita sendirilah, hati kita sendiri dah berkorban, dah bertugas dan sebagainya tapi masih tidak dihargai. Okey. Saya nak jawab yang pertama dululah. Soalan Wak tadi kan. Sebenarnya memang khusus yang kita tahu pun dulu tak ada khusus. Sebelum tahun 1980-an memang tak ada khusus kahwin. Langsung tak ada. Tapi Alhamdulillah perkahwinan mereka bertahan lama sebab orang dulu-dulu berpegang kepada adat dan juga cara orang dulu-dulu. Suami betul semua. Suami cakap ikut. Suami ni tak ada. Sekarang ramai yang educated kan.
Educated dah, educated. Ramai yang dah educated, ada yang berkelulusan dan sebagainya. Kadang hantaran pun ikut kelulusan pula sekarang ni. Heran betul. Kalau letak 5,000 teruk tu, mesti ada masalah tu. Lah apa pula macam tu? Lagi rendah duit hantaran tu maknanya lagi gentle lah dua-dua keluarga tu, nakkan kebahagiaan anak je, bukannya nak sampai menjual anak. Kan ada seorang tu letak hantaran 30,000 dia kata. 30,000 sebersatu. Gila betul. Kasut sebelah, anting-anting sebelah kan. Dah kan sebersatu, kasut sebelah je. Kan, gelang sebelah je macam tu lah. Biar sepasang, elok kan. Macam tu. Jadi tak adalah sampai kita nak berdual macam nak menjual apa semua, sebab tak ada guideline yang sebenarnya. Itu sebab akhirnya dia buatkan kursus kahwin, kursus perkahwinan, sebab memikirkan masalah perceraian yang berlaku di negara kita. Hari ini satu pasangan bercerai setiap 13 minit hari ini. Tu belum cerita lagi isu masalah sosial. Itu sebabnya baru-baru ni keluar larangan kan, hantar mesej honey, dear, link antara sesama pekerja tak boleh. Sebab banyak sangat berlaku bos-bos yang miang ni, ada orang yang pangkat tinggi kadang-kadang ataupun tak pun sesama dia, hantar mesej kepada orang yang bukan muhrim dia hantar gambar lucah, hantar video lucah. Tu lebih teruk lagi. Ayat, you malam ni husband tak ada, bolehlah kita tidur sama. Dialog macam tu ada. Tu sebab kena jaga iktilat. Yang tu tajuk lain lah. Tapi orang perempuan sebagai wanita kena jawab mesej tu. Jawab macam mana? Tolong jangan mesej macam ni lagi. Kalau awak terus mesej macam ni, mana awak tak hormat mak ayah saya dan tak hormat suami saya. Tulis macam tu. Sebab tu hak kita, walaupun dia pangkat tinggi, kena sebut. Sebab ini berterusan akhirnya suami terbaca mesej tu, ingat kita okey dengan mesej tu, berlaku masalah rumah tangga. Itu saya pesan. Dan kenapa tak buat, untuk makluman semua, di Brunei Darussalam kursus kahwin 3 minggu dulu. Kursus kahwin 3 minggu. Dan dapat pelepasan daripada kerajaan untuk cuti bergaji sekali seumur hidup. Kalau kau kursus sampai 2 kali ada masalah. Dan sekarang dah direngkaskan jadi 2 minggu. Bila 2 minggu, sempatlah bagi penerangan pengurusan keuangan, sempat bagi penerangan basic akidah balik semula, kenapa kena jaga solat, kemudian kenapa sekarang yang 2 hari tu pun orang Malaysia ni komplain lama sangat, leceh. Tu belum cerita YB nak rasmikan kursus kahwin perdana, pagi sampai tengah hari, petang dah dapat sijil. Macam mana tak jahanam kahwin tu? Apa pun tak ready kan. 2 minggu tu nak bagi ilmu betul-betul. Sempat juga doktor pun share pemakanan sihat macam mana. Berlaku masalah anak-anak tak makan makanan yang sihat, sampai buat kursus dekat Pejabat Agama Islam daerah dekat Ulu Langat, cerita pasal anak-anak nak makan jajan aja, tak nak makan benda-benda sihat. Mak ayah bagi nugget, mak ayah bagi pagi sarapan, bagi benda-benda tak apa-apa bagi anak makan. Semuanya menyebabkan sel kanser merebak dalam tubuh badan anak-anak kita hari ini. Kan, orang dulu-dulu mana ada telur separuh masak bagi. Kan? Hanya budak tu bila berlari dekat apa? Dekat sekolah. Bau biawak apa tu? Betul, dulu bagi kuih, mak bangun pagi, kawan saya dekat Kuala Lipis, kawan saya melaw dengan saya dulu. Bayangkan pukul 4 pagi dah bangun nak masak nasi, masak apa, sebab anak dia nak bawa bekal, sebab dia tak boleh makan makanan kantin anak dia. Tapi mak bapak ini ambil ringan, drama nugget, sosis. Yang bantai macam ni keluar daripada masuk dalam kereta macam taring gajah tu. Sedangkan makanan yang makan makanan tak sihat. Itu sebab dia orang buat kursus sembah kahwin. Sebenarnya di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah di Putrajaya, dia ada buat satu kursus pasca perkahwinan. Dia buat. Yang pernah berkahwin dengan jabatan ni, setelah 5 tahun dipanggil untuk masuk kursus tu. Dulu lain, sekarang lain tajuk saya bagi. Dulu sebelum kahwin lain, dah kahwin lain rupanya. Satu lagi, elak derita cari bahagia. Tu tajuk yang lain. Bolehlah kalau nak letakkan syarat, boleh. Tapi sebenarnya pada saya, yang penting adalah sebelum berkahwin. Tapi kursus sekarang tak memadai.
Satu hari, lepas tu hari last day dah kelang kabut cerita prosedur si borang macam mana apa semua. Tak perlu, borang tu kemudian. Tapi apa yang kena ada ni, ilmu ni kosong, nak kahwin kosong, apa pun tak ada. Dah kita suka kat dia, tu kahwin lah. Tanya dak jantan, kenapa kau nak sangat dengan dia? Penyayang, romantik, saya yakin dia mampu jaga saya. 2 bulan cerai. Aku tu kau cakap memahami sangat. Kentut sama bau, dengan warna sama color, kan, sama color. Dia suka pink, I pun suka pink. Nak mampu jantan tu suka pink. Tak, contoh lah, contoh. Jadi benda ni contoh lah. Jadi saya setuju, tapi pada saya sebenarnya khusus sebelum perkahwinan tu perlu diambil serius. Mungkin ambil seminggu ke paling tidak. Adalah doktor pun boleh share kenapa test HIV itu penting. Dan kalau ada HIV, nak juga kahwin, apa peraturan yang kita boleh guide dia untuk kontrol. Contohlah, benda nak kena jaga, kan. Lepas tu kenapa dia kena siapkan, kan, kenapa dia kena siapkan cara hidup untuk anak isteri macam mana, semua kena ada. Perancangan keluarga macam mana, kan. Hidup susah, anak ramai, la ilaha illallah. Bayang rumah kecil, anak 7, rumah kecil, bilik 1 je, macam mana tu? Anak tidur kat koridor, rumah flat tidur kat koridor. Pernah satu kes, doktor, saya camah dekat satu sekolah ni, sekolah dekat satu kawasan perkampungan. Sekolah tu ada 97 murid pada darjah 1 sampai darjah 6, 97 murid sahaja. Dan 97 ni ada masalah. Saya diminta camah tajuk dilema ombak rindu. Dalam sekolah tu mak ayah masing-masing bercerai-berai. Ramai yang bercerai-berai. Masalahnya ayahnya kahwin lain, mak kahwin lain, duduk kampung yang sama. Anak balik rumah ayah, kau pergi balik rumah mak kau, aku tak nak tengok kau sini. Balik rumah mak, bapak, pakcik kau tak suka dengan kau lah, pergi balik rumah ayah kau. Sudah tidur kat surau, tidur kat masjid, tidur kat sekolah. Berlaku tu saya kata tadi. Kenapa perceraian ni yang jadi mangsa sudahnya orang ketiga? Tu dia. Saya setujulah, tapi pada saya okey juga khusus pasca perkahwinan tu nak buat, kita buat macam ni, tapi dia bersifat pilihan, kita tak boleh nak paksa orang datang lah. Kalau kerajaan nak letakkan syarat mungkin boleh, tetapi pada saya persediaan sebelum tu mencegah lebih baik daripada mengubati. Biar dia bersedia. Hakikat perkahwinan ni apa? Bukan semuanya elok. Kita tengok orang tengok polis Evo keluar daripada wayang, macam mana cerita dia? Okey weh, gila, best gila. Rasa nak tengok lagi. Ya Allah, dahsyat, jahat betul lah si sana tu. Kenapa dia macam tu Macam tu. Punya excitednya. Tapi saya tak pernah dengar jawapan excited pada orang yang dah kahwin. Macam mana kahwin? Okey. Boleh lah. Sonok kahwin? Sonok jugalah. Bahagia nampak? Nampak memang macam tu lah. Nampak? Orang kahwin tak pernah jawapan, ya Allah memang rugi betul, kenapa tak kahwin daripada dulu? Tak pernah dengar orang jawab macam tu. Dan soalan yang kedua tadi tentang pengorbanan tadi kan, cakap tadi macam mana dengan kerja teruk apa semua tapi rasa macam tidak dihargai, ayat dia. Saya tengok cerita 911. Bila saya balik rumah free, saya buka 911. Pasal nak 911? Siapa yang tengok dekat Disney Hotstar kot ada 911, cerita pasal bomba, cerita pasal paramedic kan, kerja. Ya Allahu Akbar, kerja korang. Saya fikir macam ni ya kerjanya. Lepas tu melibatkan kita nak cuba selamatkan, tak boleh selamatkan. Kita nak cuba cucuk darah, tak jumpa urat dia. Lepas tu lah dia mati sebab tu kita rasa tak sempat nak selamat. Kita rasa kesalahan kita nak menanggung benda tu sepanjang hayat. So bukan satu benda yang kecil. Tu sebab ayat last tadi saya kata, point yang last, ikhlas. You all kerja ikhlas, Allah tak bagi you all naik pangkat, Allah bagi keluarga bahagia. Allah bagi apa? Contoh saya pernah tanya seorang, you all nak apa? Saya nak rumah besar, saya nak kereta besar, saya nak duit banyak. Lagi nak apa lagi? Saya nak apa? Anak doktor, dia kata. Nak apa lagi? Saya nak apa? Saya nak rumah banglo. Okey, saya kata 5 ni kalau dapat rasa bahagia tak? Dia kata bahagia. Tapi kalau aku ambil benda lain selain pada 5 ni tak ada makna. Apa dia? Aku katalah Allah ambil nyawa mak kita. 5 ni tak ada makna. Tanyalah orang yang beraya baru ni, mak dah tak ada. Hidup dah tak sama. Raya dah tak sama. Puzzle tu hilang, tak boleh ganti.
Puzzle tu cari bawah katil, cari tak jumpa. Letaklah mak mentua, letaklah mak angkat, mak tiri, mak saudara, tak sama. Tu sebab kadang-kadang, kenapa Allah tak bagi aku anak? Allah bagi kita berpeluang jaga mak ayah kita elok-elok sampai sudah. Kenapa aku tak kahwin lagi? Allah bagi berpeluang kita ni mentadbir, jaga keluarga kita, adik-beradik kita, kita jaga sampai ke sudah. Kenapa Allah bagi aku anak 2 orang? Okeylah 2 orang senang nak jaga. Kenapa anak aku ramai sangat? Mudah-mudahan besok dah besar senangnya. Umur 25 bulan, maklumkan dalam grup WhatsApp keluarga, dimaklumkan sekarang dah 25 bulan masih ada anak-anak belum bank in duit bulan ni. Sila abaikan mesej ni sekiranya bayaran telah dibuat. Trap masuk trap seorang 500, tak 2,500 kau 10 orang. Contoh, semua datang ada rezeki dia. Ikhlaskan hati. Kadang-kadang kita terlupa. Tu sebab dikatakan berfikir sesaat lebih baik pada beribadah 1000 tahun. Tu sebab sebelum kita tidur kita fikir. Betul lah bang kan, kita ni macam ni kan, paling tidak kita dah ada rumah. Betul juga. Sian orang tu tak ada rumah bang. Anak kita ni walaupun 3 je anak kita, tapi anak kita semua berjaya dah, ada hidup masing-masing. Makcik tu berniaga tepi jalan. Anak makcik tak tolong makcik ke? Anak makcik pun dah ada kehidupan dia masing-masing. Mana anak makcik? Yang seorang kat Kementerian Pertahanan, yang seorang kat Kementerian Kerja Raya, seorang kat Kementerian Kesihatan, seorang Kementerian Dalam Negeri. La ilaha illallah, berjaya-jaya anak makcik. Dia orang jawatan apa makcik? Dia pun berniaga macam makcik dekat sana lah, dia berniaga. Jadi tak apalah, ada kehidupan. Ada kehidupan juga. Yang penting anak lepas boleh mencari rezeki masing-masing. Itu yang kadang-kadang yang penting. Ini ada anak sudah menyusahkan kita je. Betul tak? So itulah. Letak ikhlas. Aku yakin ada benda Allah bagi kat aku. Hari ni saya ceramah, saya menceriakan orang. Mudah-mudahan ada orang menceriakan anak isteri saya. Anak-anak saya happy dekat sekolah. Kadang-kadang bayangkan anak saya dekat asrama gitu. Saya pergi hantar dia balik asrama. Tahu kawan dia panggil dia apa? Bat, ayah kau datang Bat. Bat dia panggil anak aku. Apa pasal Bat? Dah nama abah debat. Dia kata gitu. Tak apalah. Habis halang okey? Okey je. Dia okey je. Happy. Macam tu je. Hidup kita ni sementara. Nak pening-pening kepala memikirkan masalah. Kenapa aku tak dapat ni? Kenapa aku tak dapat tu? Besar sedangkan banyak benda Tuhan dah bagi kat kita. Kan? Saya pun tak tahu hari ni bayar berapa saya. Saya okey je. Lapang hati. Betul. Bukan semua tempat bayar. Ada tempat kadang kuliah subuh RM70. Alhamdulillah. Itu rezeki hari tu. Kemampuan surau tu itu. Aku nak tekan ni. Apa sebab banyak ni? Tak ada. Tu sebab jadual saya hari-hari penuh. Saya bukan demand apa pun. Sebab ilmu Allah bagi pinjam. So share dengan orang. Bukannya nak tunjuk ni aku punya ilmu ni. Tak. Kadang-kadang saya dengar doktor ni cakap macam ni, saya ambil point tu. Doktor tu cakap macam ni, saya ambil point tu. Betul. Baru saya tahu. Rupanya macam ni rupanya. Rupanya kita, kenapa kita susah nak kurus kan bila kita dah umur macam ni? Sebab bila umur 40-an ni, Cik Samsul, metabolism badan you dah kurang. So you kena usaha untuk ni. Oh ya ke? Jadi aku nak jogging pukul 4 pagi. Jogging time tu, time orang tak ada orang tu kena kejar kat anjing tu sampai kat rumah standby. Lepas tu pergi ceramah muka macam tu kan. Macam mana? Jadi aku redha makan je lah. Makanan yang hidangan tu. Tadi aku beria dia bawa masuk dalam bilik tu. Ingat ada minum, tak ada menghadap muka orang kepala pegawai ni tengok dan tak ada apa. Bodoh. Aku kan. Tak, Samsul debat ni memang cakap je. Dia cakap je. Tapi lepas ni ada kan. Kan. Macam tu lah. Samsul debat ni kalau tak gurau tak boleh tuan-tuan. Memang macam tu lah. Sebab saya tengok arwah abah saya dulu macam tu. Mak saya kan, kita orang hidup sederhana je. Arwah abah tu je cakap. Arwah abah kata hidup ni kena happy je. Arwah abah saya bergurau je. Manusia paling kelakar saya jumpa abah saya lah. Sebaik saya tak macam dia. Dia kalau bagi saya telefon, hello assalamualaikum bah, duit tak ada. Hello assalamualaikum bah, salam. Pahal bah, duit dah kau ring lah bah. Habis duit basah macam mana lah. Ada. Dalam telefon, abah dah yalah abah masukkan. Masa abah saya masukkan duit dekat bank RM50 untuk belanja sebulan. RM50 dulu cukup sebulan. Dekat ITM saya belajar UiTM di London, lalu Gajah Melaka.
melendu-lendu. Lepas tu dia pergi dekat motosikal kat belakang. Ada satu Cina kena kejar tau. Seorang kejar. Seorang ni terlanggar. Arwah abah sebadan besar, gemuk betul. Tak ada siapa lawan dalam ni. Siapa tanya siapa orang kampung mak saya, dia tahulah, kenal abang saya besar. Arwah Bilal tahu Ismail. Badan besar. Dia langgar, terjatuh beg tu sekali terbuka dan dia tinggalkan beg tu. Orang yang kejar tu tangkap beg tu, penuh duit dalam tu. Dia cakap dengan arwah abah saya, "Pakcik, kita bagi dua ha?" Dia cakap kita bagi dua. Abah saya start motor, kau nak ambil, kau ambil lah. Abah saya pun balik. Mak saya punya marah lah. Kenapa bang tak ambil bang? Satu jawapan arwah abah saya untuk kita share. Abah saya kata, kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Itu jawapan abah saya. Sebab saya kata kan, biar dia ikhlas hidup kita. Kita kadang nampak aku tak dapat apa. Jangan cakap macam tu. Aku kerja teruk-teruk pun bukan dapat apa. Habis anak kau sihat? Anak kau dapat masuk universiti? Anak kau ni cakap bila balik, Mama tak sihat Mama dah makan ubat belum? Bukan semua orang dapat anak macam tu. Mama rehat lah. Tengok mama tak rehat macam mana? Baru darjah 3 boleh cakap macam tu. Sejuk apa? Tengok orang perempuan. Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong ke tu? Kau fikir kau yang ada perut kan? Sejuk perut ibu mengandung. Tak habis-habis. Sejuk hati dengar. Betul tak? Kan semua dengar. Ya Allah, mana ada? Ya Allah, mana ada? Kau jangan bohong aku lah. Itulah aku nak kena betulkan kau punya ni. Jadi mudah-mudahan saya menjawablah persoalan tu. Terima kasih banyak.